Detik waktu terus berjalan, berhias gelap. Di sini bermulanya kisah hidupku. Jika puisi ini abadi, mohon ampuni kami. Dosa-dosa yang kami miliki bersanding doa-doa dari hati. Dulu aku tertipu dengan nafsuku. Aku malu saat dianggap baik di depan manusia. Aku leka dengan nikmat dunia, cinta, jejaka. Aku pendosa, andai aku tidak terjerat dengan cinta, pasti tiada yang kecewa, tiada yang hampa. Gara-gara aku, insan kecil ini lahir. Bayi ini suci, tidak berdosa. Berilah aku peluang untuk kembali pada pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita kembali, terima kasih kita bersiaran secara langsung di Institut Darul Ihsan Syekh Syarif Mubillah Shah Alam. Bersama dengan saya, sebelah kanan saya Puan Rusmawati Zainal, ya, atau kita kenali sebagai Umi Rose, Umi Roses gitu. Yang tak asing lagi hari ini, saya ingat mula-mula datang tadi jejaka daripada mana. Dia kata inilah jejaka kiriman dari Tuhan. Wow. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak kenal Kamal Effendi Hashim yang merupakan penanalisis jenayah yang sudah berkecimpung serasa lebih puluhan tahun ya. Nak tahu umur kan? Okay. Betul. Betul, Hampir 21 tahun kot. 21 tahun. Baik. Jadi Umi Ros lebih kurang berapa tahun dia? 20 tahun di Ratu Sakinah. 20 tahun di Ratu Sakinah. Maknanya hampir-hampir sebaya anak dara semuanya. Anak teruna usianya. Baik. Jadi hari ini kita insya-Allah Jerayawara ya. Kalau tengok kamus Dewan edisi keempat Jerayawara tu bermaksud roadshow ataupun siri-siri ceramah, siri-siri menjelaskan tentang pendidikan dan pendedahan tentang kesedaran yang kita nak buat pada hari ini tentang kepenggunaan yang bijak yang kita sebut hari ini perangkap cinta dusta, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut love scam. Ni bukan satu isu yang barulah saya rasa bagi kedua-dua pihak lah, dan saya rasanya kalau saya boleh bacakan, dia kata pada 26 Ogos 2020 makna PKP ni ya, PKP seorang pekerja kilang wanita berusia 35 tahun, kerugian 7,500 diperdaya oleh satu sindiket love scam. Sebenarnya Mamat tu nama Adam je, tapi dia mengaku dia seorang lelaki pada Kuwait nak bagi hadiah yang bernilai 153,000. Jadi kos penghantaran tu diminta ditanggung oleh perempuan tadi. Jadi dia pun masukkanlah 7,500 ringgit. Jadi terpedaya lah kita sebut. Itu yang terbarulah. Kemudian baru ni saya sendiri daripada Rumah Pertubuhan Kebajikan Darul Wadah menziarahi dan melawat penjara wanita Kajang. Ya, jadi dalam kes-kes yang banyak tu tiba-tiba jumpalah perempuan-perempuan yang subhanallah muka suci, baik je nampak dan sebagainya. Saya tanya apa kesnya, dia kata berapa tahun kena, biasalah kita tanya. Dia kata saya ni dijadikan, saya dijadikan keldai account. Okay. Akaun keldai dan sebagainya. Itu mungkin saudara Kamal Effendi boleh mengulas lebih lanjut. Yang ramai ya yang terlibat ni saya nampak lah setakat ini wanita. Jadi apa? Tengok saudara Kamal Effendi senyum je pada saya. Sebab kita berbicara tentang wanita tapi daripada lelaki mungkin perspektif yang berbeza dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya nak jadi dengan negara kita ni? Gadget tu tak salah, apps tu tak salah, kita kata banyak lagi orang yang hari ini dalam PKP melakukan transaksi jual beli yang menguntungkan melalui apps yang berbeza. Tapi akhirnya keputusan yang nak dibuat nak memilih antara baik dan buruk itu dengan kita. Apa komentar saudara Kamal? Soalan berat untuk saya di petang-petang ni kan. Tapi terlebih dahulu alhamdulillah dapat bertemu Ustazah dan juga kemudian Umi ya. Dan kepada mereka yang sedang mengikuti rancangan ini, InsyaAllah saya cuba lebarkan pembincangan kita supaya mendapat manfaat. Nombor satu tadi, bila bab-bab salah pandang kepada saya kan, seolah-olah saya mewakili lelaki-lelaki kiriman neraka
neraka tu kan. Tetapi sebenarnya kita cakap pasal perangkap cinta ya, kemudian love scam. Dia tepat sekali apa yang Ustazah kata. Kalau 2018, pada tahun 2018 ada 25,582 kes yang melibatkan scam ya. Dengan 18,000 keldai account. Dan majoriti keldai account ni adalah wanita. Begitu juga pada 2019 ya. Jadi cuba bayangkan 25,000 secara average setahun ya, kes. Dalam tu adalah love scam, Macau scam dan sebagainya, tetapi dalam kelompok besar scam dengan 18,000 pemegang keldai account. 18,000 ya pada 2018. Jadi kalau saya juga minta maaf, perkataan keldai ni saya perkenalkan di Malaysia, sebab dulu kita ada keldai dadah, drug mule, mula-mula panggil kurier. Kemudian bila saya buat dekat edisi siasat, saya kata ini adalah keldai dadah. Kenapa keldai? Dia sebenarnya baral. Tapi baral sebab mule adalah campuran kacukan antara kuda dengan keldai. Tapi kalau sekarang kita cakap baral, orang baral ni apa jenis, ada 4 kaki ke kan? Jadi saya nak mudah saya cakap keldai. Jadi keldai dadah. Kemudian sekarang ni jadi keldai account jadi kebanyakan jadi mangsa ni sebab untung yang cepat Ustazah. Dapat komisen. Dapat RM400 untuk bagi kad ATM dengan kita punya buku, kemudian dikuasai orang lain. Cuma satu je lah. Dalam makan komisen ni yang kalau report dibuat, laporan dibuat, yang dapat dijejaki selalunya pemegang akaun. Yang kena hukuman tipu ke 420 semua ni adalah dari pemegang akaun. Kerana kebebalan tu. Dia kurang kebal dan banyak bebal. Tak maaf cakap lah ya. Nasihat dah bagi, apa semua dah bagi, tapi masih lagi dia jadi. Jadi bila kita cakap dalam bentuk kemodenan dengan cabaran-cabaran yang ada cabaran gadget, teknologi, aplikasi maka sudah tentu ia lebih mudah untuk menembus fikiran lebih ramai orang, dan sebab itulah jumlah semakin lebar. Jadi kalau kita bicara tadi tentang itu, biasanya golongan umurnya daripada berapa, kita ada statistik tak, ataupun daripada golongan mana ke mana? Mangsa ke? Ya, mangsa. Oh, mangsa ni yang baya-baya umi dalam 20-an 20 tahun dulu 20 tahun dulu betul. Pelajar-pelajar universiti, kemudian adik-adik saya yang ada kat depan ni. Jadi dia itu banyak, dia skala dia antara yang baru nak start umur dunia ni 21 macam ni, 18, 19, 21 dengan yang dah nak tinggalkan dunia 50-60 60 lebih, 65, 74 sebab ini yang dia punya kubu tu dah tak berapa kuat. Yang pertama tadi, kubu tadi belum bina lagi. Wanita ni selalunya bila dia dah umur 25 tu dia punya benteng tinggi kan. Masa umur-umur tertentu ni itulah goyah. Lagipun semasa yang umur muda ni dia duit ni senang dapat family farmer kan, father and mother kan, bisiswa farmer. Kemudian bila dah berumur ni adalah sikit-sikit, kadang-kadang orang perempuan ni kan pandai selit-selit duit. Kadang celah baju kelawar ada duit buka-buka lemari, lipas jatuh, duit jatuh Jadi daripada situ simpanan ada, kemudian hasil kerja ada, dan itu yang memudahkan umur yang selepas 55 ke 70 ni. Ustazah. Okey. Jadi di sebelah saya Puan Ros, kalau kita bertanya, Puan Ros pun sudah hampir 20 tahun dalam bidang-bidang pemulihan kita katakan, yang melibatkan kebanyakan anak-anak di bawah umur. Kalau kita tengok hari ini, kalau disebut dia kata TikTok, dia punya pengguna dia sebanyak 30 bilion. Kemudian mengatasi YouTube baru 24 bilion. Kemudian average number lebih kurang 1 bilion yang aktif setiap hari dengan TikTok ni lebih kurang 800 million, dan boleh menyebabkan ketagihan. Isu yang kita dapati akhir-akhir ini, tapi tak akhir lah saya rasa, mungkin dah ada, belum, dia tidak diwar-warkan saja, saya fikir dia berada di bawah, tinggal macam bom untuk meletup saja, meledak saja. Contohnya kita tengok hari ini, saya sebenarnya isu ini kita angkat sebenarnya sebab diminta oleh beberapa ibu bapa yang risau sangat tentang anak-anaknya, yang kata orang musim PKP ni mak duduk sebelah bilik, anak duduk belah sebilik, tapi dia sudah merayau dan mengembara ke seantero dunia. Yang antara yang saya difahamkan ialah sebab
makin tinggi viewers, makin ramai yang melihat, maka mereka diberi bayaran-bayaran tertentu. Jadi antaranya ialah yang saya fikir dalam bidang ni, saya sendiri pun bukanlah dalam bidang teknologi dan sebagainya, tapi bila datang pada kita kes, Ustazah, selalu Ustazah tengok kita kes anak-anak muda yang menanggalkan bajunya, seluarnya, bla bla bla, yang tinggal dia kata tinggal tudung je dan sebagainya. Dia kata itu sungguh memalukan, dia cakap. Ya. Okey, apa pandangan Puan Ros sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Puan Ustazah Ustazah Azlina. Okey, sahabat Kamal yang lama sangat tak jumpa, hari ni jumpa, masya-Allah wa tabarakallah. Memang nampak lelaki kiriman daripada syurga nampaknya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan insya-Allah, dan semua-semua sidang pendengar dan penonton yang ada di sini. So alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya daripada 20 tahun yang sudah, tahun 1998, sangatlah berbeza dengan apa yang kita sedang alami sekarang ni. So cabarannya semakin tinggi, dan mak ayah juga kena di-upgradekan skills dia dalam macam mana dia nak handle anak-anak dia kan. So nak bagi tahu kepada mak ayah bahawa anak-anak ni perlu dikawal macam dulu tak boleh lagi dah. Sebab apa kata Saidina Umar Al-Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan zaman sudah berubah. Dengan zaman yang ada sekarang ni, dia tak sama dulu. Kalau bapak jegir, anak-anak semua faham. Kalau bapak jegir, kalau mak jegir lagi dahsyat lah. So hari ni kalau jegir-jegir macam dah tak main lagi dah untuk anak-anak. So apa yang berlaku pada hari ini adalah anak-anak mengambil kesempatan di atas ketidaktahuan mak ayah tu. Knowledge mak ayah yang tidak up to date sama macam anak-anak, maka anak-anak ni hari ni kalau dia tanya pula benda-benda yang tabu, benda-benda yang bagi kita ni tabu lah. Ya, boleh ke kau tanya-tanya pasal seks ni kat sini? Kau pergi tanya kat sekolah. Sampai kat sekolah, cikgu-cikgu kata, apa ni, macam mana nak cakap tu, macam mana nak cerita ni? Cikgu pula jadi ada satu stigma, macam mana nak cerita yang sebenar. Segan kan. Cikgu nak cakap, tapi cikgu pun ada sikit, maklumlah cikgu-cikgu pun mungkin cikgu muda, cikgu yang tak kahwin lagi, rasa segan tu lebih. So bukan semua cikgu, ada cikgu yang macam tu, di mana murid tu tanya dekat dia, tak tanya pula kawan lain kan. So mungkin trust dia pada cikgu tu lah. So macam mana nak, how to go about? So anak-anak ni dia akan cari kawan-kawan dia, dan dia akan percaya kepada kawan-kawan dia, walaupun kawan-kawan dia bukan pakar. Dia tak tanya Cik Kamal, tak tanya walaupun dia tahu Cik Kamal pakar dalam analisis jenayah kan, tak jumpa Cik Kamal tu. So dia jumpa kawan-kawan yang sebaya, seiring dengan dia, yang pergi sekolah sama dengan dia, yang main sama dengan dia. Orang-orang tu lah jadi bahan rujukan dia. Ataupun dia tanya Pak Syekh Google tu. Pak Syekh Google tu lagi dahsyat, semua benda tahu. So bila dia orang baca, dia punya perasaan ingin tahu tu akan datang, apa dia panggil, meluap-luap, bukan meruap, meluap-luap meluap-luap untuk tahu. Dan akhirnya dia tanya pula kat kawan-kawan dia, kau pernah cuba? Kau pernah cuba? Kau tahu tak macam mana? Seorang pun daripada kawannya takkan cakap pasal kesan dan akibat. Di mana akan dapat kesan dan akibat? Apabila telah berlaku musibah tu. Bila dah berlaku musibah, maka barulah sama ada kawan dia kata, kalau terpregnant tu tadi, kawan dia kata, okay, aku bagi, kita cari-cari duit sama-sama, kita kumpul-kumpul, kau pergi abort. Atau tak pun tak boleh buat apa, budak yang macam tadi apa yang banyak sangat, bebannya banyak, apa semua tu, yang tu tak boleh nak buat apa, duduk kat rumah. So alhamdulillah dia duduk kat rumah, mak dia tahu. Tapi yang paling malang, mak dia tahu pada usia kandungan sudah pun 7-8 bulan. Di mana mak dengan ayah dia tu, masa kandungan dia macam sikit dan sikit besar tu. Kenapa mak dengan ayah tak nampak perubahan fizikal tu? Di mana mak ayah? Duduk asing-asing ke, tapi kata duduk serumah tadi. Macam mana tu? So keadaan-keadaan ni yang menjadikan kita ni jadi haywire lah. Dalam keadaan kita nak membantu, tapi dalam masa yang sama knowledge, pengetahuan kita pun kurang. Macam mana kita nak buat ni? Kita ni semua mak bapak ni, macam mana kita nak buat? Cik Kamal ni mesti ada jawapan-jawapan yang kita ni teruja nak dengar.
Oh, saja yang pas bola kat sini ya. Tak, bagi saya dia pasal komunikasi ya. Kita bercakap satu pasal dunia kanak-kanak. Kemudian dunia remaja, kemudian ibu bapa, persekitaran. Baiklah, kita tengok dunia kanak-kanak. Apabila transisi ini berlaku, kanak-kanak perempuan lebih kurang umur 9 tahun, lelaki umur 11 tahun. Pada masa ini hormon-hormon testosteron dan juga hormon estrogen ni dah mula keluar kan. Macam saya lambat lah, umur tingkatan 1 baru ada hormon-hormon yang berkenaan tu. Itulah makan kangkung hari kan. Jadi kita ambil asasnya daripada 9 tahun. Pada masa ni tengok budak kalau kecil kan, bila dia pegang tangan cakap, tadi pegang tangan lintas jalan tak apa. Bila umur dia 10 tahun, tadi pegang tangan ni mak ni kan, perasaan dia dah mula ada jadi masuk form 3, tadi pegang tangan ni mana ada defensif. Jadi all this adalah keadaan yang relevan ya. Kemudian jenis kawan-kawan dia. Kalau kelompok yang benarlah apa kita nak cakap, ayat yang pertama itu bacalah ya. Itulah Iqra adalah pemegang kunci segala hazanah pengetahuan manusia. Tetapi bila kita tidak membaca, kita bergantung pada sumber kawan-kawan ya. Kawan kata 1 campur 8 13, kita pun 13 ya. Padahal 1 campur 8 adalah 2. Lagi sesat menyesatkan ya. Contoh. Jadi kemudian itu hubungan mak bapak tu, komunikasi dia dah berbeza. Kalau dulu memang betul lah, bapak saya pun dia baru angkat kening je syap, hilang dah baca buku. Tengah tengok TV kan, bapak batuk je terus ambil surat khabar baca benda lain kan. Sebab ada adegan sensor. Bapak saya LPF, Lembaga Penafisan Filem. Kalau tengok TV dia terus kita jadi sensitif kandungan tu, dia kawal lah. Tapi dulu kalau saja mak bulatkan mata, tahu takut. Sekarang ni bila kita bulatkan mata, mak bulat mata, mak sakit mata ke mak? Dia tanya. Pasal budak lah kan. Zaman memang dah berubah. Cuma bila cabaran ni berubah, skill ke ibu bapaan tu kena ada. Dan juga secara klinikal masyarakat tu sendirilah kena main peranan. Sebab kita kalau tengok budak-budak biarlah janji jangan kena anak kita. Ketiga, sentimen masyarakat. Kalau ada berlaku kes-kes luar jangka tiba-tiba mengandung apa semua kan, dia punya kutuk berapi. Baik buang anak tepi jalan. Sian budak tu kau buang tepi jalan kenapa? Gini. Tapi bila budak perempuan yang dibuang tadi besar, anak dia bawa balik 20 tahun lepas tu, mak dia akan-akan pernah tengok. Mak ni lah mak punya calon menantu. Akan-akan pernah tengok bawa anak pergi kat dapur. Mak macam pernah tengok budak ni. Mak ingat yang menangis dulu, mak menangis bayi kena buang, itulah dia. Mak dia cakap apa? Ada dia terima, Allah kesian. Tak. Apa jadi ialah, mak tak kisah tapi takut orang kampung cakap apa. Kadang-kadang kita hidup dalam suasana masyarakat yang begitu hipokrit. Ini masalahnya kan. Ini kalaulah Umi dan juga Ustazah hidup dalam dunia saya, bukanlah dunia saya kan, maksudnya dunia lelaki dan dunia jenayah. Apa yang anda baca setakat apa yang berlaku tu bagi saya biasa. Yang anda lihat dalam media sosial yang anda boleh akses tu biasa. Kalau lihat daripada dark web atau deep web, lagi teruk berkali ganda daripada apa yang anda lihat. Kalau sini sekarang ni kita tengok yang terbuka dalam Facebook ke TikTok ke Bigo ni kan, saya nak sebut pun tak apa, kerti Bigo Bigo. Okay. Bukan bego. Saya ingat bengong tadi, Bigo ya. Jadi kalau tengok tu pun kata, Ustazah kata ini dahsyat dan ini. Kalau daripada kaca mata saya, analisis, ya, dunia yang tidak nampak iaitu dark web dengan deep web ni lagi berkali-kali ganda teruknya kemusnahan yang berlaku ya? Contohnya, adakah yang membawa kepada pemerdagangan manusia? Ada? Dijadikan, minta maaf sebut pelacur-pelacur di hub seperti di Jepun dan juga di ada bahkan gambar-gambar yang atau video yang diedar peribadi itu, diedar dalam itu, dia mempunyai nilai harga tertentu. Betul. Jadi dia bagi boyfriend dia biasalah. Lelaki ni kita pemalu, jadi kalau perempuan minta selalu tak bagilah. Tapi perempuan ni dia penyayang. Sebab tu bila minta
kan, video dia bagi kan. Jadi bila ada dia pass around, ini ada nilai duit sendiri ya. Dan inilah yang selalu menjadi kacau ganggu dalam kehidupan kita, sebab benchmark masyarakat diukur daripada duit, diukur daripada pencapaian, dan diukur daripada kesan sosial semasa kan. Jadi bila kita kata masalah sosial tu, jangan ingat budak tu saja bertanggungjawab, tak, kita semua ni bertanggungjawab. Kalau macam Ubi kata tadi ya, mana pergi dia masa peringkat kandungan tu 6 bulan. Jadi kalau dia tidak percaya, yang berlaku tu, dia tidak mempunyai kepercayaan kepada ibu bapa dia. Dia tidak mempunyai kepercayaan kepada orang keliling dia. Kat siapa dia nak mengadu yang bulan 2 dah dia tak period ni? Kat siapa kan? Jadi hilang kepercayaan. Saya teringat tadi masa Umi cakap tu, saya teringat dari bahasa Inggeris dia kata, minta maaf seks tanpa perkahwinan, sex without marriage is magical. Memang betul dia cakap. Apa magicalnya? Bila mengandung je, boyfriend hilang. Itulah magic dia. Jadi nanti kita ulas lagi lanjut tentang tu. Terima kasih Saudara Kamal. Kalau Umi kita katakan, maknanya tadi kita macam sudah terhakis nilai-nilai. Dulu orang kata satu kampung, untuk membesarkan satu orang anak tu perlukan satu kampung untuk menegur dan menjaga. Hari ini kalau kita jaga engkau, siapa nak larang anak saya dan sebagainya. Itu antara kita sebagai kita kata terhakisnya nilai-nilai murni. Dan sekarang ni sebab benda itu sudah menjadi kebiasaan, kelaziman, dia sudah jadi biasa-biasa. Tidak ada orang ambil endah. Tadi magicnya tadi tak ada orang peduli dan sebagainya. Apa pandangan Umi Ros? Okey, bila Cik Kamal sebut tentang the dark web tu, terus terbayang pada mata Umi the dark side of the dunia, the dark side of the world, di mana mak dengan ayah ni tiba-tiba macam tadilah couldn't care less, cakap putihnya tak kisah pun sebab tak jadi kat anak aku. Tapi bila jadi pada anak dia, datang jumpa kita, dia kata saya sebenarnya terus buat pengakuan, saya sebenarnya bukan saya tak pernah tahu benda ni, tapi saya buat tak kisah sebab tak jadi pada anak saya. Bila jadi pada anak saya, rupanya saya buntu. Itu yang pukul 1-2 pagi pun telefon kita tu, dia rasa macam siang. Kita je yang rasa malam. Sebab dia tak boleh tidur, dia fikir tak macam mana nak buat dengan anak dia. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya bila Allah letakkan kita ni yang duduk kat rumah perlindungan, Cik Kamal pun ada satu pusat perlindungan rupanya. Baru tahu hari ni. Subhanallah, Masya Allah. Tak nak cerita. Sebab kalau dicerita nanti berpusu-pusu. Berpusu-pusu. Okay. Tapi masya-Allah kan. Betapalah Allah bagi orang ialah Allah bagi sebenarnya peluang kepada kita untuk membantu orang lain kan. So berbalik kepada Ustazah tadi kan, apa yang mak ayah soalannya tadi, mak apa yang kita boleh buat lah kan. Sebenarnya kita semua kena tengok dulu pendidikan dia bermula daripada rumah. Apa yang Cik Kamal sebut tadi, masyarakat semua kena memainkan peranan. So yang kita patut tengok sekarang adalah anak-anak kita ni dibentuk oleh, dipanggil social, dipanggil social construct, di mana mak dengan ayah cakap apa benda tak percaya. Sebab tu yang tadi mak yang sebut bacalah tu tadi, mak dengan ayah kena membaca, kena upgrade ilmu. Sebab ini semua benda walaupun tak suka tapi kena tahu. Tak suka tapi kena tahu. Sebab bila pendidikan bermula pada rumah, bila anak-anak dihantar ke sekolah, sekolah pun kena mainkan peranannya. Kemudian daripada sekolah sampai pula kepada jiran dan masyarakat kampung ke apa semua, kena juga mainkan peranan. Ini dipanggil ekosistem yang sangat baik. 3 perkara ni, iaitu rumah, rumah sekolah dan juga jiran ataupun extended family. Semua 3 ni menjadi ekosistem yang sangat baik untuk tumbesaran anak-anak kita. Pada pendapat Umi Ros, adakah dia berlaku sekarang? Itu kena tanya Cik Kamal agaknya. Soalnya dia berlaku ataupun biasanya kita akan menyebut bahawa okey, siapa yang harus buat? Kita mengukur kejayaan daripada kejelekan ataupun kegagalan orang lain. Kita bukan mengukur kejayaan pada hari ini. Kita tidak mengukur kejayaan dengan berjayanya kita dengan usaha kita. Sebaliknya, apabila kita dapat merendahkan seseorang, menjatuhkan seseorang, itu namanya kejayaan. Jadi daripada situ pandangan kita barangkali berbeza. Kita lebih suka kalau ia berlaku pada orang lain, bila jadi benda tu padan muka dia, sebab makna kita berjaya, sedangkan kita tidak meletak apa-apa usaha. Terlanjur Umi tadi cakap pasal terlanjur jangan sebut.
Terlanjur terlajak. Tak boleh kan, kena saman diha pula ni kan. Okey. Jadi kebetulan bercakap tentang 3 serangkai tadi, saya pun ada 3 serangkai dalam ni. Pertama, tolong jangan salahkan mangsa secara total, sebab ada 3 kelompok mangsa. Okey. Satu, mangsa keadaan. Naif macam saya, budak kampung apalah tahu sangat kan, jadi naif. Tapi tak kampung dah pakai topi hari ni. Itulah saya marah bila dia orang Aloha. tanya. Saya memang betul. Terima kasih Ustazah. Sebab bila orang tanya saya, tak balik kampung ke mana? Saya kata, ada muka kampung? Ada. Muka urban. Hari ni Ustazah membenarkan, terima kasih ya. Satu, mangsa keadaan. Dia memang tak tahu, dia memang naik, dia memang betul datang daripada speed bandar dengan suburban dengan kampung adalah berbeza. Kampung tradisional kita balik tenang sebab perlahan speednya. Di bandar segalanya laju. Pantas. Okay? Mangsa keadaan. Yang kedua, mangsa yang telah dipilih oleh penjenayah. Penjenayah dia ada taste dia. Tak ada. Kalau tanya Umi pun, siapalah nak Umi ni. Tapi ada penjenayah yang rare Umi ni. Contoh yang marah. Okay? Jadi dia pilih berdasarkan taste dia ya. Dia nak yang kurus. Ada yang kat luar sana, anak dia tengok anak kau ni ikut mak kau lah, kurus keding, siapa nak. Tapi bagi penjenayah, ini senang lambung dia kata, pasal ringan sangat. Kan? Ada yang badan besar, anak kita siapa nak badan besar. Ini bukan body shaming, but reality kita menganggap macam itu. Tapi penjenayah melihat sebagai satu komoditi, ada nilai komersial ya. Kemudian grooming kan? Daripada kecil, budak daripada umur sekolah menengah nak pergi kepada lebih tinggi usianya belia, maksud itu grooming ya. Kemudian yang ketiga adalah mangsa yang rela. Ada sebab cara untuk popular mengatasi kawan-kawan macam saya kata tadi lah, dia mengambil risiko yang tinggi supaya ini ya. Lagi satu, rela kerana kerelaan didapati dengan jalan paksa. Okay? Rela tapi dalam paksa. Jangan ingat dia rela ya, dia juga rela dengan ugutan misalnya. Kalau kau tak bagi kan, aku beritahu bapak kau sekian-sekian. Jadi dia terpaksa macam itu. Itu dipanggil kerelaan didapati dengan jalan paksa. Jadi 3 kelompok ini yang paling ramai ya adalah mangsa yang telah disasarkan. Kelompok umur, profil data ini. Dia ada big data lah. Dia buat BDA, Big Data Analytic untuk mengetahui ini. Baik. Apakah senjata yang digunakan bagi perangkap cinta dusta ni? Dulu saya mewakili lelaki-lelaki yang setia dalam bercinta ya, membuat pengecaraian ya, bahawa kami tak terlibat ya. Saya bercakap mewakili lelaki-lelaki yang sensibel lah. Cuma masalah kualiti lelaki hari ini mungkin semakin merosot ya. Jadi tapi saya setuju dengan statement ini. Iya, persatuan lelaki-lelaki insaf seperti di belakang sana dan saya ya. Kita nak beritahu bukan semua lelaki lah ya. Senjata paling ampuh digunakan terhadap wanita bukan pistol, bukan apa. Kasih sayang ni abstrak kan? Cinta tu abstrak kan? Kata-kata. Cakap, kata-kata. Ayat ini power. Ayat masuk lah. Cuba cakap jumpa perempuan bila dia kata cantik tak saya. Cuba cakap minta maaf ni sampel kat luar. Cantik tak saya? Hodoh. Nampak? Cuba cakap dengan perempuan, ya Allah comelnya awak, masya-Allah. Ayatnya saya suka lesung pipik awak. Saya ada lesung pipik. Contoh. Oh, saya ingat, saya terkejut. Saya ada lesung pipik. Oh, Syahrukh Khan. Baik. Jadi ayat, cuba tengok daripada peristiwa pertama, sejarah jenayah yang pertama berlaku pada Adam dan Hawa ya. Senjata dia ayat dia. Makanlah. Kan? Siapa bisik kat dia dulu? Kat Hawa dulu kan. Makan tu boleh keluar kalau kau makan ni kan. Adam, Hawa pun pergi. Makanlah Adam. Lelaki ni pun satu kan. Kena angin sepul-sepul basuh sampai kat telinga. Terus ikut ya. Contoh. Tapi dalam konteks ni kita cerita pasal perempuan lah kan. Jadi ayat samalah penjenayah cakap ini ya. Cuba saya penonton-penonton kita yang ada ribuan dalam bentuk astral dan juga bentuk fizikal ni ya. Cuba saya bagi lelaki dulu, lelaki ya. Contoh Ustazah tengok, Umi tengok. AWAK bunyinya. Tak, itu je. Cuba perempuan wanita ya. Okey. Dengar baik-baik. AWAK bunyinya. Okey. AWAK titik bunyinya. Nampak? Ayat sikit je. Dan dia mempunyai kesan yang berbeza, kan?
Noktah tu buat mana? Dia penat-penat bekerja Kalau kan. tanda seruan, Tanda seruan tu awak, WAK tanda seruan. itu makna dah sampai waktu dah tu, Israel nak panggil dah tu Jadi bila penat-penat tiba-tiba penat ni balik kerja kan, kerja menyental baju contohnya, tiba-tiba awak sejuk kan. Kesan tu samalah macam scam ni kan, love scam dia menjajah cinta untuk mendapatkannya. Okey, baik. Awak kalau cakap macam ni tak jadi tau. Awak, saya sayang awak. Silap-silap penampar kena kan. Tapi bila dia guna tone yang betul, note yang betul, C chord dia C. Awak, saya sayang awak. Oh, sebab dia punya macam masuk telinga tu, pam pum 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 pum, Jatuh terus. melantun-lantun kat dalam tu, sayang. Ada reverb echo semua. Benda ni lah ni. Sebab itu dalam agama kita pun ada sebenarnya yang dikatakan tidaklah boleh kamu melembut-lembut dan memanja-manjakan suaramu kepada yang bukan muridmu. Sebab itu ada sebenarnya itu di dalam Al-Quran. Ada. So apa yang diguna secara praktikal barangkali dia satu yang kontroversi atau berbeza dengan kitab agama, panduan atau reference kita. betul. Masalahnya penggalian ilmu tadi. Tidak. Yang tadilah tu berlaku pesan Umi boleh pesan berbuih-buih pun, ustazah boleh pesan berbuih. Tapi kita ada pula orang yang kata takkanlah kita boleh keluarga kita yang jadi mangsa kita cuma pandai. Kan? SRP dulu dapat 2 F. Okey. SPM dulu 9 F. Itu bijak. Kan, tak menyusahkan mak bapak 9 F. Kalau tak mak bapak kan, berapa anak kau dapat? Adalah A, B, penat tau. Jadi dia minta F. Jadi dia kata takkan jadi pada diri dia. Ini masalah utama kita. Kerana balik semula saya kata tadi, kejayaan diukur apabila kita dapat menewas merendahkan orang lain, bukan dengan cara yang hak tetapi dengan cara yang batil. Itu jadi persoalan-persoalan kendiri yang tidak selesai. Ya. Persoalan-persoalan hati. Pokoknya sama ada dari masyarakat itu sendiri, ibu bapa itu sendiri. Oh, tiba-tiba kan. Tiba-tiba lain. Daripada ibu bapa, daripada kelompok masyarakat, daripada kumpulan kerja, daripada kabilah dia sendiri, daripada tribe dia sendiri Ni depan-depan saya ni dia ada tribe dia kan. Dia kawan dengan dia kan, dia kawan dengan dia kan. Jadi ini dia punya tribe lah kan, so to speak. Kalau positifnya, positif lah. Kalau elok susu tu sebelanga, eloklah dia. Okay. Terima kasih saudara Kamal. Jadi insya-Allah kita tunjuk berhenti rehat sekejap, kita lihat iklan seterusnya. Kisah saya bermula dengan boleh dikatakan dengan diri sendiri, yang mana terlibat dalam hubungan bebas dan melibatkan macam gadget lah. So daripada hubungan tu, macam kita orang selalu on call dan cakap handphone tu memang selalu kat tangan lah, maklumlah orang bercinta, dan selalu video call apa semua. Daripada situ mulalah kita nak aturkan pertemuan, dan daripada pertemuan tu mulalah buat benda yang bukan-bukan. Buat adik-adik di luar sana, para-para remaja dan terutamanya wanita, jagalah diri elok-elok, jaga maruah diri, kehormatan diri. Ambillah iktibar daripada kisah saya dan jadikan ia sebagai benteng pertahanan diri untuk kita sentiasa menjaga diri agar tak terjebak dengan perkara-perkara yang mencakap perkara yang hina lah. Dan kita mungkin hina kerana dosa, tapi ingatlah pintu taubat tu sentiasa terbuka luas. Dan mencakap buat yang kat luar sana yang tak ada tempat, yang mengalami nasib yang sama macam saya, yang tak ada tempat nak tuju, ingatlah macam kita ni ada, kita secarilah tempat untuk agar orang macam kita ni diterima. Kita lihat tadi ialah anak-anak yang berada di rumah pemulihan Umi Ros, jadi yang sudah terjebak. Jadi orang kata sudah berlaku, sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Adakah kita masih nak menyalahkan orang itu, orang ini dan sebagainya Jadi kalau kita lihat contoh yang anak yang tadi yang diwawancara tadi, antaranya merupakan sebenarnya berusia lebih kurang 14 tahun. Kita kata bawah umur, jadi terlibat dalam tadi yang saya sebut tadi melalui apps TikTok dan Bigo. Jadi saya sendiri pun sebelum ni kita dah masuk League 5 series.
Belum lagi perasan muda. 5 series. Jadi apa yang kita lihat ialah bahawa anak-anak ini sebenarnya naif. Saya sebut dalam kes tadi ni, anak ni memang kes anak yang naif. Jadi saya pun minta maaf secara terbuka kita berbicara tentang hari ini bila Jerat Cinta ni. Biasanya dialah yang memberitahu kepada kami bahawa dia kata okey, dia tunjuk dan sebagainya. Biasanya aksi-aksi yang dilakukan, aksi-aksi terlarang itu perempuannya di bawah dan lelakinya di atas. Ya, jadi yang nampak mukanya muka perempuan sahaja. Kemudian yang lelaki tu memang tak nampak menggunakan webcam dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kemudiannya dulu suka sama sukalah senang cerita. Kemudian diperas ugut untuk mendapatkan duit dan sebagainya. Benda dah jadi, saya nak sebut. Jadi apa yang harus kita buat, ataupun ada tak agensi-agensi yang kita boleh laporkan kalau apa yang kita nak guna pakai dan sebagainya. Saya kembalikan pada Umi Ros dululah ya. Bahagian akta-akta tu sana. Ya, nanti. Okey, ni bahagian. Macam mana kita dah nak buat. Biasanya yang berlaku dalam keadaan macam ni, macam isu yang mutakhir ni, sebenarnya bagi saya dia tidak berlaku kalau seorang je bermain. Dia mesti ada 2 players or 3 players ataupun above lah players dan sebagainya. Bila benda jahat dia tengok saya macam mana. tak sebab saya nak contoh. Sebab ramai-ramai lelaki yang sebelah saya hari ni. Baik. Jadi kalau kita katakan bahawa sekarang ni orang kata bermain berdua macam begitu. Tapi biasanya kutukan berjemaah itu terhadap perempuan saja yang berlaku, Umi Ros. Jadi bagaimana ni kita nak mengatasi, dah berlaku dah benda ni, ataupun kita nak buang je lah. Orang kata senang, yang kata susah-susah ni, kalau kerosakan tu kita potong aja. Kalau buah yang rosak kita potong, campak masuk dalam tong sampah. Apa pandangan Umi Ros? Itulah, ada ramai je orang fikir kalau mak ayah lah, kalau ada anak-anak yang mengandung tu tadi kan, mengandung tu dia bukan seorang, dia mesti berdua juga tu kan. Okey, kalau mengandung tu jalan pintasnya adalah pergi klinik untuk abort, untuk buang lah, untuk gugurkan. Itu mak ayah sebab nak tutup malu. Tapi ada lelaki yang nak bertanggungjawab, tapi ada lelaki yang paling ramainya sekali adalah gaib tadi, magic tu tadi. Yang magic tu yang paling ramai. Hilang kan? Hilang, dia MIA kan. Tapi dia punya MIA, dia missing in action here, but dia ada lain lagi action di tempat lain. So dia jadi satu ketagihan. Satu di tempat lain pula, dengan perempuan yang lain pula. So untuk anak ni yang ada lelaki yang nak bertanggungjawab tu, bila dia datang, dia come forward kepada kita, nombor 1, jangan terus hukum dia. Sebab bila dia kata dia nak bertanggungjawab, bermakna nombor 1 dia dah insaf. Nombor 1 dia dah insaf, dan dia kata dia nak kembali balik menjadi manusia yang baik. So sebab itulah bila ada ramai orang yang tadi kata kutukan berjemaah ni, seram kita dibuatnya. Kan? Kutuk saja pun dah seram, ni berjemaah lagi menyeramkan kan. So anak-anak ni nombor 1 kan, kalau tak pun lelaki yang datang tu, kalau lelaki tu datang, so alhamdulillah dia appear before kita ni, bermakna he's good. Walaupun dia buat salah, he's good. Untuk anak-anak perempuan yang memang dia tinggal alone, dia tinggal bersendirian, tak ada siapa, hanya ada mak nombor 1, mak dengan ayah nombor 1 pun tak boleh juga kutuk, terus marah, bagi sehingga budak tu jatuh, tak tahu nak buat apa, trauma. Yang paling kita takut datang pula penyakit-penyakit mental ni. Penyakit-penyakit mental. Ada cubaan nak bunuh diri. Ada cubaan-cubaan. Sebab apa? Dia rasa macam aku tak perlu lagi hidup kat dunia ni, aku hidup aku menyusahkan orang, aku akan buat something yang semua orang tak fikirkan aku. Itu dia punya fikir. Tapi mak dengan ayah bila dah tak ada pula anak ni, dia pula lah meroyannya pula nanti kan. So apa yang boleh buat, nombor 1, jangan marah dia beria-ria. Secara rasional, nombor 1 mesti kena minta dengan Tuhan bagi ketenangan untuk cari jalan macam mana nak kembali balik anak ni. Anak ni ujian, dia baik ke dia tak baik pun ujian juga untuk kita. So cari jalan. Tak dapat bercakap one to one secara jujur dan berterus terang dengan dia, cari jalan orang lain, orang tengah, untuk terus berkomunikasi. Kalau tak boleh berkomunikasi tadi dengan mak ayah tadi, ada abang, ada adik, yang adik, abang, kakak semua tu pun tak boleh kutuk ataupun asingkan dia. Asingkan tu, isolate dia. Kita boycott lah dia sebab dia buat macam ni, apa ke adik macam gini kan, tak boleh. So semua adik-beradik pun kena bersama dalam hal ni. Ini adalah ujian untuk kita semua, bukan dia seorang, kita semua. Macam mana kita nak buat ni? Yang kita duduk kat luar ni pun masyarakat pun ujian untuk kita.
Jangan kita rasa macam lantak dia lah, dia dah besar, pandai lah dia fikir kan. Tak boleh macam itu kan. Dan yang kemudian yang akhirnya sekali bila kita dapat duduk kat situ, kita mak dengan ayah dengan family ni kena letak tepi rasa malu tu. Letak tepi rasa malu. Tapi itu bukan perkara yang senang. Bukan. Tapi ada ramai jemaah yang come forward. Yes. Dengan rasa malu dia yang sangat tebal, tapi dia datang kat kita, dia cakap tolonglah, bantulah saya. Sebab tu kalau dia telefon kita pukul 1 2 pagi pun kita akan angkat call. Kita kata encik, nanti jam 8 jam 9 encik call balik saya, nanti kita buat pertemuan, appointment untuk kita berjumpa. Mungkin Umi Ros ada cabaran juga membuka rumah pemulihan Ratu Sakinah macam kami jugalah dan sebagainya. Kan kita buka tu kadang-kadang di kawasan kampung, satu kawasan. Macam apa cabaran-cabaran yang Umi Ros hadapi. Macam saya sendiri ketika nak mula-mula buka rumah pemulihan tu didatangi oleh sebahagian daripada orang kampung lah. Masa tu dia cakap, okey, ustazah kan ustazah, dia sebut betul, ustazah kan ustazah nak buka untuk budak-budak yang berzina, yang mengandung oleh karintil, laknat satu kampung. Jadi apa pandangan Puan Ros sendiri? Okey, Umi sendiri sebelum letakkan kaki letak dekat situ, semua orang datang pindah duduk dekat situ, Umi sendiri pergi jumpa ketua kampung tu. Umi sendiri pergi jumpa ketua kampung, Tok Penghulu, cakap apa kita ni, siapa kita ni, apa kita nak buat, apa kita nak buat. Lepas tu dalam masa yang sama, jiran-jiran di sekeliling kita tu Umi jumpa. Sebab penting sangat untuk sokongan masyarakat tadi, fahamkan mereka, dan dalam masa yang sama menyokong usaha-usaha kita. Sebab tu kalau jadi apa-apa kat rumah tu kan, kalau ada banyak kereta ke, mereka pun telefon, kita bagi ni nombor telefon kita kat dia orang. Dia pun, Puan Ros, apa jadi ya, saya nampak macam banyak kita kan. Okey, cik, kita sebenarnya kami ada program. So bila ada iftar Ramadan, ajak dia orang untuk iftar sama-sama, jumpa dengan anak-anak, tengok apa anak-anak ni apa terjadi pada anak-anak, ambil iktibar. Kalau ada pula budak yang lari ke apa, dia orang tolong balik. Dia orang tolong siap buat announcement dekat kampung tu, siapa boleh tolong carikan. Masya-Allah, bagus betul rasanya. Itu memakan masa hampir 20 tahun untuk mencapai tahap itu. Maksudnya kesedaran kita ini bukan kesedaran individu, tapi soleh dan muslihnya itu ialah sosial tu sendiri yang lebih utama. Kita kena ada mass hysteria tu, baru dia elok. Apa istilahnya tadi? Mass hysteria beramai-ramai. Mass hysteria. Katalah saya superstar, katalah saya superstar dari negara barat yang digilai oleh semua orang. Saya memiliki anak hasil perkahwinan saya yang berkenaan. Bila saya datang ke Malaysia, anak saya ni akan dipeluk-peluk orang, ya. Walaupun dia tahu saya tidak ada ikatan perkahwinan dengan pasangan saya, tetapi melahirkan zuriat. Dia akan bilang, anak Kamal, contohlah kan, Shah Rukh Khan, saya Shah Rukh Khan lah kan, Kamal Rukh Khan, katalah Genghis Khan ke, top star ya. Baik. Tetapi apabila dia berlaku kepada bangsa kita, maka pada ketika itu kita kata, ish, dosa, kotor apa semua. You know, this is hipokrasi dalam masyarakat. Yang kedua, sepatutnya berbangga bila kawasan itu ada orang nak buat kegiatan-kegiatan untuk membawa mereka kembali ke fitrah ini. Kenapa? Sebab orang kita hanya belajar macam ala Musa lah kan. Oh, dapat bercakap dengan Tuhan, munajat tu kan, gini-gini, aku yang terbaik. Ada orang lagi bijak lagi kok. Rupanya Khidir mengajar wisdom tu kita tak belajar. Kita tengok kalau bawa ke kampung ni kena laknat, bukankah mereka itu ujian bagi kita? Kan? Bagaimana kita membawa mereka kembali sebagainya. Saya sensitif benda ni sebab saya tengok kanak-kanak umur 4 tahun jadi mangsa rogol, mangsa jenayah seksual sebagainya ya. Orang paling-paling cakap kesian tidak membantu mengubah keadaan itu. Anda perlu memberi sokongan pada usaha-usaha yang dibuat oleh mereka. Yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini kita bercakap tentang remaja atau kanak-kanak. Kita harus ingat bahawa umur 18 tahun seragam lah, umur 18 tahun ke bawah ini dianggap sebagai remaja. Itu yang dinamakan remaja. Dan dengan itu juga dia datang dengan pelbagai-bagai bentuk perlindungan. Saya boleh tak kalau misalnya dalam bab rogol, umur 16 tahun hak umur persetujuan. Kalau dalam buruh pula 12 tahun. Jadi kita ambil umur 18 tahun lah, atau kanak-kanak kata bawah 18 ni kanak-kanak.
sesiapa melakukan apa-apa hubungan seksual ini, maka kita ada Akta Perlindungan Gadis dan Wanita, kita juga untuk pemulihan kita juga ada Akta Kanak-kanak 2001 pindahan 2016, kita ada Akta 574 Kanun Kesesahan, kita ada Akta Multimedia kemudian penapisan filem. Semua ni ada perlindungannya, termasuk One Stop Crisis Center yang dibuat OSCC Dr. Hassan Asyari Abdullah Jadi di sini telah dipermudahkan urusan bantuan. Tetapi sokongan daripada masyarakat itu sangat penting, sangat penting dari segi pengangkatan dari segi dokumentasi kalau benda-benda yang kita nak buat baik ni, kadang-kadang jalan ke syurga memang susah. Betul. Jalan ke neraka memang amat mudah. Jalan ke syurga memang susah. Umi boleh tersenyum sini, Ustazah boleh tersenyum, tetapi saya tahu bagaimana masyarakat melayan anda berdua, sama ada dari segi karenah ataupun dari segi dari segi pandangan mereka. Jadi balik kepada tadi, Umi dia bagi saya buat undang-undang kan. Kata akta tanya sini. Kan? Jadi kanak-kanak katalah seorang perempuan, bagi saya umur 14 tahun tadi. 14 ini rogol. Confirm. Dia setuju ke tidak, kerana had umur itu 16, maka dia perbuatan tadi jadi rogol. Lelaki itu boleh dituduh rogol Apabila dilaporkan. So bila nak laporkan, adakah 20 tahun selepas kejadian? Di dalam Malaysia ni kita tak ada masalah limit kalau kes jenayah. Statut dia tak ada statute of limitation dia tak ada, jadi boleh. Tetapi yang jadi masalah ialah kualiti bukti tersebut merosot setiap hari, jadi susah nak lekat untuk report evidence, boleh untuk evidence sebab betul. Evidence ini seperti yang dikendaki oleh Quran kerana kita bercakap tidak ada keraguan. Itu Quran punya keraguan tanpa munasabah. jadi forensik. Jadi di sini penting untuk menyokong bukti itu. Jadi kalau umur 16 tahun pula macam mana? 16 tahun 1 hari. Okey. Kerelaan dia, kita tengok kerelaan dia pati dengan jalan ugut tawar paksa tak? Kalau ugut tawar paksa tadi mula-mula bagi gambar kan. Bagi saya ni Ustazah, kalau saya bagi lecture kat universiti, bila orang tanya kawan saya cakap kan sekarang lelaki suka rakam, apa yang patut dibuat? Saya ada 2 jawapan. Nombor 1, kalau dia rakam, bagi yang terbaik. Pasal kebanyakan orang buat report sebab malu, bukan sebab dia tahu perbuatan dia salah. Dia malu, dia tanya. Jadi bila dia siarkan, saya rasa malu. Kalau rasa malu, buat yang terbaik kan. Tetapi kemudian baru saya bagi nasihat yang betul. Saya kata, you buat ada pilihan juga. Kalau lelaki nak apa kata kalau you rakam dulu, lelaki ni kalau angkat kamera record dia sensitif, jadi mesti dia sendiri tak jadi rakam. Itu dia punya lawan dia. Tapi sebenarnya kuasa di tangan wanita itu. Kalau dia kata tidak dan masih diteruskan, kalau disertakan dengan ancaman, diserta misalnya perbuatan mengaibkan tadi kau kalau tak bagi yang kau siap loh, tengah-tengah orang dijerit pula kan. Ini. Jadi ada section-section tertentu, perbuatan mengaibkan dengan isyarat gerakan tingkah laku boleh diambil tindakan. Penggunaan rangkaian tidak wajar boleh diambil tindakan. Dan benda-benda ini adalah hak suaka undang-undang untuk melindungi survivor kes ini. Ada yang mati sama ada melahirkan atau mati semasa perbuatan itu kan. Tetapi ada yang hidup ini, kendiri ini, mereka perlu kita bimbing. Itu pandangan saya lah bagi kes ni. Baik, apa kita nak buat dengan pesalah pula? Yang selalu macam ni lah, mandi air bunga kan, beli TO bunga mandikan apa semua, tak jadi apa kan. Kalau kan jadi kita kena perlahan-lahan bawa dia. Separuh orang ingat jampi serapah sikit elok lah tu. Tidak. Ada jin. Keyakinan seseorang survivor itu, keyakinan dia pada diri sendiri dia rendah, jatuh. Keyakinan dia untuk berhubung, sebab itu dia sembunyikan kehamilan itu. Kemudian tu dia merasakan bahawa ada lebih baik keadaan dia, bukan dia nak bunuh diri tau. Keadaan dia ada 2. Satu yang nak mati, kedua yang tak nak hidup. Yang nak mati ni kita pun tak boleh tolong sebab dia memang nak mati.
Yang tak nak hidup ni, dia tak tahu jalan keluar, options yang ini kita boleh bantu dan sedang kita bantu Ustazah dan Umi. Okey, baik. Jadi kita panas sebenarnya ni, banyak lagi soalan-soalan sebab biasanya kalau isu ini, sebab hari ini pun memang ada kawan-kawan saya yang memperdebatkan ini salah lelaki atau salah perempuan. Bagi saya sebenarnya dua-dua salah lah. Kalau sebab saya kata tadi dalam sukarela dua-dua terlibat. Soalan dia salah. Sepatutnya dia soalan tanya, yang salah. Soalan dia sepatutnya dia tanya, ini tanggungjawab lelaki ke perempuan? Kita cakap tentang kesaksamaan gender, the right roles and responsibility kan. Kalau isu ini memang akan melibatkan isu yang lebih panas lepas itu tentang antara yang kita faham ekstremisme feminisme ataupun maknanya gender kalau kata gender lah, bias gender dan sebagainya. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara tentang topik itu lah. Tidak ada. Saya dah sedia dah ni kalau nak tanya. Itu insyaAllah siri yang kedua kita panggil itu. Sebab orang akan mempertikaikan hari ini dalam isu-isu terkini. Ni salah lelaki ke salah perempuan? Salah Adam ke salah Hawa? Saya masukkan feminism tadi ya. 1955 penyanyi R. Azmi, penyanyi tempatan R. Azmi ni menyanyikan lagu Nona Singapura dan juga Nona Malaya. Pada masa itu mendapat kritikan dan kecaman daripada wanita-wanita di kedua-dua Singapura dan Malaya. Feminism dah mula pada 1955, ada jejak dia. Itu dia kan. Sebenarnya mungkin lebih jauh daripada itu pun. Jauh ada Munshi Abdullah kan dalam catatan dia menulis tentang orang mandi. Baik, jadi kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton yang telah pun memasuki program Jayarawara, dia sebut je ke je, Jayarawara. Jadi bagikan komen-komen terbaik anda. Jadi kita mohon kepada yang telah menonton secara langsung di mana-mana link yang telah disebut, antaranya link penaja kita iaitu YB Ustaz Zawawi Muhammad Muni dengan linknya FB Zawawi Muni. Kalau Radatus Sakinah di link Radatus Sakinah, kemudian link di Darul Wardah, kemudian link juga di fanpage Kamal Effendi Hashim. Kamal Effendi Hashim dan juga di link saya Hazlina Razak. Jadi kita hari ini ingin menyampaikan secara percuma. Yang ini buku ni sebenarnya saya tulis sendirilah, Tafsir An-Nur, yang memang kita tulis tu base untuk mencegah ayat Quran Al-Quran. Mencegah ayat Quran. Bukan, maksud mencegah berdasarkan ayat Al-Quran tentang kes-kes zina jadi saya harap siapa yang dapat memberi pandangan ataupun memberi pencerahan atau memberi solusi bagi isu yang kita bicarakan di sini, jangan lupa tulis nombor telefon anda untuk dihubungi dan bagikan pandangan dan solusi yang terbaik. Kita akan pilih sebanyak 20 orang dan kita akan post. Ini iklan peraja. Saya boleh dapat tak? InsyaAllah. Saya tengah envy Ustazah ni. Kerana bidang saya tak boleh menulis. Kalau saya menulis, penjenayah pun belajar. Dah tak jadilah ilmu tu kan. Okey. Baik, itu tadi iklan daripada penyaja tadi. Jadi kita balik semula pada soalan pada Umi Ros tadi. Jadi sekarang ni kita sebut sebagai generasi Z. Generasi Z ni lah paling banyak sekali usia antara 16 hingga 24 tahun yang menjadi pengguna kepada apps yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dialah yang akan menjadi pemimpin kepada negara. Dan apa pandangan Umi Ros? Bagaimana kita nak mencorakkan kembali ni? Orang kata nak melihat masa depan negara, tengok anak muda pada zaman ini. Okay. Bila sebut pasal macam mana kita nak mencorakkan, kita kena tengok balik seperti mana yang Umi sebut tadi. Umi sebut lagi sekali apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sudah berubah, zaman dengan penuh segala maklumat ataupun info di hujung jari ni. Macam mana mak ayah kepada yang umur 16-17 tahun hari ni berperanan. Sebabnya penting sangat. Macam kita ni, kita tengok siapa mak dengan ayah kita, mak dengan ayah kita tengok atuk dengan nenek kita. Itu ada adab tu jalan, masih lagi berlaku dengan kita ni yang 5 series di sini, 4 series di sana. Okay. So tapi anak yang 16-17 tahun tu disebabkan percakapannya, perbualannya hanya melalui media sosial dan tidak bercakap secara direct dengan kita ni. Macam mana kita nak buat tu? Macam mana kita nak buat tu? So sebenarnya balik-balik semuanya kena datang daripada rumah. Kalau mak dengan ayah rela untuk bercakap, rela untuk berlakon,
rela untuk mendengar dan rela untuk bersembang dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Okey, dengan penuh kasih sayang. Itu nak cerita dengan penuh kasih sayang tu macam mana ya? Sebab ramai je orang boleh dengar, ramai orang boleh bercakap, especially ayah-ayah kot. Sorry ya, kaum lelaki. Kaum lelaki. Okey, kaum lelaki. Kita tengok kaum lelaki. Pesan yang depan-depan. Okey, yang di depan. Kaum lelaki ni hadapan. Minta maaf, kadang-kadang yang di rumah tu dia tanya anak dia tapi dia couldn't bother to get the answer. Okey, dia tanya tapi dia jalan je. Dan dia datang balik semua dan tanya the same question to get the answer, untuk dapatkan jawapan. Which jawapan tadi anak tu dah dengar, anak tu dah cakap. So anak ni bila kat rumah tu jadi keadaan macam ni, so dia akan cari kawan-kawan dia untuk bercakap. Di mana? Social media. Di social media ni lah orang kan ketung Notification sentiasa aja. Sebab inilah dia dunia dia. Bila mak dengan ayah tak dapat memenuhi keperluan ni, maka perhatian makin terakis. Perhatian. Kalau kita hari ni kita marah sebab anak kita tak bercakap dengan kita, dia bermula daripada kita tak bercakap dengan anak kita. Dia bermula dengan kita tak dengar cakap dia. So sebab tu Umi nak sangat merayu kepada mak ayah. Nombor satu, kena kembali balik berperanan. Sebab umur 16-17 tahun ni dia belum kahwin, ada mak ayah dia. So mak dengan ayah ni kena buang tabiat lama, ambil tabiat baru. Kena kaizen sikit kan, kaizen. Ambil tabiat yang baru, iaitu mulai mendengar. Mendengar satu ya, nombor satu kena mendengar, kemudian berkomunikasi dengan kasih sayang. Sebab inilah dia pada intipati untuk anak ini berkomunikasi pula dengan bakal anak-anak dia yang akan menjadi generasi ni. Sekarang ni generasi milenial lah kan, yang akan bercakap dengan dia nanti. Kalaulah kita membiarkan keadaan ini berlaku, boleh tak kita bayangkan Chowkit tu sunyi sepi? Sebab orang semua online sekarang, tak ada kedai-kedai dah tu, semua online. Ni PKPB ni pun dah online, makanan sampai kat rumah kan. So semua penggunaan online, benda-benda yang digital ni kan. So kalau kita di rumah pun digital, agaknya macam apa, what can happen to ni kita punya masyarakat ni? What can happen to the mass? Masyarakat akan datang, especially generasi yang kita ni yang nak bercakap dengan kita. Sebab tu Umi selalu je teringat selalu dengar ceramah-ceramah macam Cik Kamal jugalah, selalu dengar ceramah tentang parenting ni. Walaupun Umi dah usia 5 series ni tadi kan, masih lagi relevan untuk mendengar skills dan ataupun kemahiran untuk bagaimana kita menangani anak-anak kita ataupun mungkin cucu-cucu kita. Sebab cucu-cucu kita, anak-anak kita, walaupun anak-anak yang dekat luar tu yang tak ada kena-mengena dengan kelahiran rahim kita ni, mereka tetap anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu penting tu. Mereka di luar sana adalah sebahagian daripada kita. Jangan kita biar asing-asingkan. Kau tak ada kena-mengena dengan aku, tak payah aku nak bercakap. Cuba kita duduk kat luar sini, kita ada jumpa anak kecil, kita buat apa tu? Kan? Benda-benda yang kita tegur ni, dia jadi alive, hidup dalam anak-anak. Macam hari tu ada satu kali Umi jumpa ada budak-budak muda, lelaki kecil sama ni, yang besar hisap rokok, lepas tu dia pas sampai ke bawah. Lepas tu Umi pun tanya, merokok berapa usia ni? Umi tanya macam tu. Lepas tu dia gelak-gelak. Lepas tu yang kecil pun merokok. Umi kata bahaya. Sebenarnya merokok itu membahayakan kesihatan, dan abang-abang kena jadi model kepada adik-adik ni. Okey, cakap macam tu dengan dia. Kalau saya lain, tangan kan je. Kau nak sangat umur tak sampai lagi kata. Nak bagi tahu kat dia bahawa masyarakat ni sangat prihatin. Macam mana kita nak buat dengan jadi masyarakat yang prihatin? Maknanya kita kena ada teguran tu, nasihat tu, dan jangan teguran tu teguran yang menjadikan mereka lebih jauh daripada kita. Baik, kalau kita lihat antara yang disebut juga dalam kata kemahiran berkeluarga, kita sebut sebagai skill parenting ke ibu bapa itu, contohnya ramailah kita bila mak-mak yang datang hantar pun kadang-kadang mak yang hantar. Bapak saya tanya kat mana bapaknya, saya tanya abangnya di mana, ataupun warisnya saya cakap, dan sebagainya. Ataupun kalau kita duduk dalam buat skill parenting, orang selalu sebut yang ramainya itu datang isteri, mak juga yang datang, ayahnya kat mana contohnya. Kemudian yang mak saya tu nak sebut Ustaz,
Ustazah, yang mak tadi namanya pengorbanan, yang bapa tak datang tu namanya terkorban. Contohnya ya, kalau kita melihat ya, satu contoh yang sangat luar biasa lah yang ditunjukkan, bagaimana kita ambil contoh keibubapaan Luqman Al-Hakim. Sebab ayatnya kan qala Luqman, ya, berkatalah Luqman yang bercakap kepada anak-anaknya, dia sebut ya bunayya, wahai anak kesayanganku, dengan cara yang sangat lemah lembut, orang kata dengan cara yang anak dengar, oh bestnya bapa aku, ya bunayya la tusyrik billah. Ini antara contoh skill ke ibu bapa yang mana biasanya hari ini mak-mak mengadu kat kita-kita lah, biasanya perempuan-perempuan, saya ni hari-hari suami suruh jadi postman. Awak cakap lah dengan anak awak, lagi anak lelaki. Saya ada anak lelaki 6 orang, tapi suami saya tidaklah begitu. Tapi maksudnya maknanya bapa pas baton kepada ibu untuk menyampaikan suara bapa, hasrat bapa. Jadi saya mungkin sikit lagi saya tanya Umi Ros lah, adakah itu melibatkan, sebab ginilah nak jadi ginilah Pak Nasi Jenayah daripada tadika sampai masuk universiti, nak jadi engineer daripada tadika masuk universiti, betul kan? Nak jadi semualah jadi berkah. Tapi nak jadi ibu bapa, kita tidak ada sekolah yang khas, betul kan? Untuk menjadi ibu bapa, try and error. Jadi apa pandangan itu? Orang kata sekarang ni tak cukup kok kursus 2 hari, kursus perkahwinan 2 hari 1 malam, yang penuh dengan gelak-gelak ketawa centang cerita-cerita yang itu. nak kahwin tu umur 25, daripada umur 18 ke 25 tu tak cukup ke belajar? Dia ambil yang 2 hari tu je kan? Dia ambil 2 hari. Yang umur 18 ke 25 tu dia tak belajar apa-apa. Sebab kadang-kadang tak belajar secara formal tentang hal itu. Apa pandangan Umi Ros? Okey, bila cakap tentang mak-mak ayah, especially mak-mak ayah yang muda ni kan, macam mana dia nak go about jadi ada pengalaman dan skills menjadi mak ayah yang dapat mengurus anak-anak. So Umi punya pandangan, dan selalu Umi cadangkan kepada anak-anak muda, kalau jadi anak-anak muda yang baru nak mengolahkan, bawa bahtera keluarganya ni, nombor 1 kena pergi cari orang yang pengalaman, sembang dengan dia orang, tanya, selalu jumpa orang tua, ataupun cari orang-orang yang ada pengalaman, yang kita nampak keluarganya macam ni begini. So cari macam mana dia ada dia punya secret recipe dia terhadap keluarga dia tu kan. Kemudian pergi seminar-seminar khusus parenting. Kemudian pergi buat apa lagi? Belajar daripada pengalaman kawan-kawan yang lain. Kan dia orang suka tengok review. Review penting, review ni. So tengok review, oh begini, oh begini, belajar dan belajar. So bila tengok pada anak, apa jadi pada anak dia, so dia pun boleh ingat, oh itu yang terjadi hari itu. So revise ataupun revamp ataupun reform, buat sesuatu yang baru. Mesti ada trial and error. Tapi jangan lupa, adab tata susila dia datang daripada keluarga kita yang awal dulu. Adab dan tata susila, dan dalam masa yang sama terus belajar adab ni, sebab adab ni sangat penting. How kita respect orang lain, how kita bercakap, kita menunduk kan. Dalam dalam surah Al-Furqan, Ibadur Rahman, kenapa tak letak Ibadur Rahman tu yang nombor 1 adalah qiyam, yang bangun solat malam. Yang diletak padanya ciri nombor 1 adalah bagaimana merendah diri itu. Subhanallah, rasanya inilah yang paling penting dalam kita sebagai hamba Allah yang baik ni, insya-Allah. Mana pendapat teman-teman? Saya tengah menggapai dalam jendela pemikiran saya ayat-ayat Quran yang bersesuaian lah. Oh, akhirnya lelaki beriman di Malaysia ni. Right? Amin. Skill apa tadi dia macam ni, PDRM, bukan Polis Raja Malaysia. P, pandang apa perbuatan anak tu, tengok yang benda luar jangka, dia pandang ni kena pandangan makrifat tau. Oh lama. Kat Malaysia ramai orang pandangan makrifat. Lampu merah redah juga sebab tak ada kereta. Mana dia kasyaf ya. Kita kena amalkan dalam kehidupan kita benda yang sama. Okey? Jangan jadi orang yang tidak mengikut perkembangan zaman. Contohlah kalau kereta kena pecah, ramai orang berlari pada kereta dia. Apa yang hilang? Dia tidak pernah terfikir ada sesuatu yang boleh diletak di dalam kereta. Kereta dia dipecahkan untuk meletak sesuatu, bukan mengambil sesuatu. Jadi pandang keadaan di rumah itu, tengok apa yang berlaku situ, pandang dan bandingkan sebelum dan menjaga. Api pandang, didengar, ya. Jadi kita kena dengar
tiga deria dengar ni. Tiga. Dengar telinga, kiri kanan dan hati. Kalau hati pun tak tahu, mungkin kena cari tumit dululah. Pelan-pelan belajar kat mana hati tu kan, kalbu tu. Okey. Ya, padahal bawa lagi kan. Fi'li, qauli, qalbi kan. Cuma mungkin tidak di-emphasize. Jadi ustaz dah. Alhamdulillah. Ustaz Haji Kamal Husni Hashim ya. Alhamdulillah. Kemudian itu dengar ya, sama ada respons masyarakat. Anak engkau tadi aku nampak isap okok. Terima kasih ya. Jangan anak engkau aku dapat isap okok. Engkau belikan tak tadi? Itu memang nak kena tangan dengan bapak-bapak sekali lah ya. Dengar respon masyarakat orang keliling. Dia bukan nak komplain anak tak bagus. Anak engkau nakal gila, tidak. Dia berpesan supaya kita dapat membuat penambahbaikan. Ya, bukan maksudnya untuk menghina, tapi kita melihat bila orang cakap macam tu hina sangat. Engkau je baik. Tapi kan ada ramai juga yang suka cakap dalam bahasa yang sangat sarkastik. Itu yang sangat makan dalam. Makan dalam tu. Tu senang jawapan dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibkum bihillah. Kan betul? Alhamdulillah. Ustaz Kamal. Mumtaz. Okey. Jadi dengar tadi respons kepada kalau kita perlukan angin untuk kenderaan kita bergerak, tambah angin. Kalau kita perlukan petrol, tambah petrol. Kalau kita perlu kurangkan beban muatan, kurangkan beban muatan ya. Kerana sederhanaan. Selalu cakap orang putih, jadi bila cakap Melayu, biasa cakap Arab, you see. So kesederhanaan ini hendaklah menjadi piawaian kita ya. Ada separuh orang dia bagi anak dia 100%. Kau kena ikut ni ya. Anak dia hancur juga. Ada sebuah orang bagi terlampau bebas, hancur juga. Jadi sederhana. Dan kadang kalau ataupun kita sebut sebagai keharmonian dan keseimbangan. Lestari. Ada, jangan ingat dia apabila anak kita minta maaf ya, lelaki ke perempuan, hantar ke sekolah agama, cukup pendidikan moral yang kita bagi, maka dia akan jadi yang baik. Kadang-kadang orang judgement, saya minta maaf ya, kadang-kadang yang tak pakai apa-apa, yang free hand ni, dia lagi tahu jaga diri, survival skill street daripada yang mematuhi apa, sebab dia lain-lain ya. Kadang-kadang cover lain pun ada kan. Tak apa. Response ya. Kalau anak tu kata saya ada masalah nak tanya, response ya. Kita hendaklah mempunyai minat. Ini ibu bapa kena ada minat dalam tu. Kalau tak ada minat, tengoklah awak pergi sekolah aja ambil report card budak, mak juga pergi kan. Yalah, dari satu segi nak bagi pahala pada mak kan. Bapak mungkin dah lebih pahala, sebab tu bagi kat mak kan, suruh pergi, faham ya. Tapi minat ini yang kurang Kalau buat talk pun ramai perempuan daripada lelaki. Mungkin minat wanita tu senang tapi lelaki mungkin dia tak minat satu struktur yang berstruktur. Jadi kalau kita seorang yang amanah, kalau dia tak mau hadir kempen atau sesi itu, maka kita bawa sesi itu kepada dia di tempat-tempat tumpuan dia kan? Guna bahasa yang mudah difahami. Kita kadang-kadang guna bahasa yang tinggi sangat. Saya pun kadang-kadang melopong bila orang cakap, benda ni sampai langit dia punya bahasa tu kan. Tapi kosong ya. Jadi guna bahasa yang mudah sesuai dengan target audience kita tu, cakap kan, maka dia boleh terima. Garang macam mana pun boleh terima. Saya pun ada kes ini Umi, budak tu lari daripada rumah. Lepas tu kawan saya kenalan ni kontak saya sebab anak dia dapat bawa balik, anak dia perempuan juga. Saya tanya budak ni kat mana, dari mana dia hilang, dia tak mau cakap. Tapi bila dia cakap sepatah dengan saya tahu dia orang Negeri Sembilan okay? Betul ni, saya trace dapat. Kemudian saya hubungi mak dia kata, dia tu apa jadi tau, dia main telefon, mak dia rampas. Lepas tu boyfriend dia belikan dia telefon lagi, mak dia rampas. Dia lari dari rumah. Saya punya soalan pada mak dia, akak suka anak buat jahat depan mata ke belakang? Dah, itu je soalan saya. Kemudian bila dia nak ambil anak dia, saya kata nanti dulu, bagi saya proses dulu 7 hari macam itu. Kemudian anak dia elok je balik rumah, tak ada pun lari-lari dah, elok je. Sebab kita beritahu benda yang dia orang boleh faham, dia can hadam. Itu yang penting Ustazah. Umi nak sambung sikit. Kadang-kadang ayah-ayah ni dia punya muka dia tu kita tak boleh nak nampak. Dia seronok ke, dia sedih ke kan, muka dia tu macam dia tidak menunjukkan riak wajah. Sekarang lagi susah sebab ada botok.
So Umi nak juga menyarankan kepada mak ayah ni, especially mak dah pandai dah tu bahagian lakonan. Bapa ni yang kurang lakon ni. Walaupun dia benda tu tak mengejutkan dia, tapi dia tak boleh nak buat terkejut untuk kalau anak dia tunjuk apa ni tunjuk ni apa ni saya yang lukis ni sendiri, ataupun dia dapat grade A ke apa ke, dia tunjuk kat ayah kan. Ayah dia tak boleh nak cakap oh ya Hebat. hebatnya ya Allah, ni lah anak bapa. Tak mewakili lelaki-lelaki yang memegang cinta suci, memang itu perangai kita. Kita tak tahu berlakon. Tapi zaman ni sudah berubah. Dia tak dapat lakonan di rumah, dia cari di Korea. So Korea pula tak payah pergi, Korea masuk dalam rumah. So itulah, bila Korea masuk dalam rumah, ramai orang bercakap tentangnya, dan apa pun yang dia orang dapat, salah ke betul ke, semuanya diterima mengikut kehendak hati. Jadi sekarang ni lebih mudah lah ya, menerima maklumat tanpa, maklumat ilmu tanpa tapisan. Pegang je macam ni kan, makna duduk dalam bilik sambil baring-baring, semua orang kata mengembara seantero dunia. Mana budak tu dapat duit beli umur 12 tahun, mana dapat pakai handphone macam ustazah ni? Canggih ni. Canggih. Jangan. 5 kali pecah dah skrin depan ni nampaknya. Nampaknya. Baik. Jadi itu yang kita kata, bagaimana akhirnya dia kembali kepada tanggungjawab ibu bapa sebenarnya ya. Jadi kita insya-Allah kita berhenti sekejap untuk mengiklankan ya kata-kata yang sebenarnya ditaja oleh hal ehwal Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama, Industri Pengguna dan Industri Halal ya. Jadi kita tengok apa kata penaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala nabiyyu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kita dalam program Jerayawara Perangkap Cinta Dusta, Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama Pertubuhan Darul Wardah, yang tujuannya ialah untuk memberikan kesedaran kepada rakyat negeri Selangor, khususnya di kalangan remaja, berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan media sosial dan juga internet, yang hari ini kita melihat disitulah berlakunya pertembungan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk, antara perkara yang membawa kepada banyak kebaikan dan kepada yang merosakkan. Ia seumpama sebilah pisau. Ia boleh digunakan untuk memotong sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi dalam masa yang sama dia boleh mencederakan, bahkan membunuh. Justru itu kita harus memberikan ilmu, memberikan kemahiran kepada generasi muda kita agar mereka tahu baik buruk setiap tindakan yang mereka lakukan. Data daripada Polis Diraja Malaysia yang melibatkan wanita, ibu tunggal yang terlibat dengan love scam, ataupun kita boleh katakan sebagai cinta dusta. Warga asing yang terlibat dengan kejadian ini hingga tahun 2018 berjumlah 680 juta ringgit kerugian akibat daripada terpedaya, tertipu dengan cinta dusta ini. Justru itu, saya mewakili Kerajaan Negeri Selangor menganjurkan program kesedaran ini agar kita dapat memberikan pencegahan awal kepada kaum wanita, kepada remaja-remaja kita agar tidak terjebak dalam love scam ataupun cinta dusta ini. Jadi Mustakhir ini ya, ada berbagai-bagai apps ataupun gadget atau kemudahan ciptaan-ciptaan baru yang menarik minat golongan remaja, golongan wanita, dan apa yang membimbangkan kita ialah kemudahan ini telah disalahgunakan ataupun memang sengaja dicipta untuk melibatkan remaja bawah umur untuk melakukan aksi-aksi yang terlarang, yang akhirnya mereka terjebak dalam pelacuran dan juga menjadi mangsa peras ugut. Dan ini sesuatu yang harus kita elakkan
dan kita tangani lebih awal. Jadi pesan saya kepada seluruh rakyat negeri Selangor, khususnya kaum wanita, kaum remaja, agar sentiasa menjaga diri daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran agama, menjaga tata susila, menjaga adab dan etika agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Dan saya juga mewakili kerajaan negeri Selangor sentiasa menganjurkan kepada seluruh rakyat negeri Selangor agar sentiasa menjaga kehormatan diri, menjaga maruah diri dan keluarga untuk kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Saya harap program ini akan dapat membantu dan juga memberikan sedikit panduan dan pedoman agar kehidupan kita lebih bahagia, lebih sejahtera dan masyarakat kita akan lebih terjaga dan terselamat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Itu daripada penaja rancangan kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tadi memang kita tengok macam banyak yang menjadi mangsanya tu ialah wanita. Kalau tengok kajian ya, yang setakat Ogos 2018 lebih kurang yang kes macam ni 1301. Yang terkini yang masa PKB ni melibatkan seorang wanita yang berusia 50 tahun. 50 tahun dan kehilangan RM143,000. Sikit. Apa yang menyebabkan psikologi, apa yang menyebabkan, saya nak tanyalah kalau pengalaman kedua-duanya, apa psikologi yang menyebabkan mereka boleh terjebak ini? Ini sikit. Kalau dunia saya lah, berapa? 53,000. Dia jadi mangsa 143,000. sikit. Sikit. Ada yang umur 64, 6 juta ringgit. Kan? Saya pun nak cari orang yang umur macam itu ada duit kan. Tapi 6 juta dia kena. Pasal apa tau? Dia bukan, saya ingat lagi makcik saya kata lah, dia cakap dia bukan pasal lonely, dia bukan sebab sunyi, tidak. Tapi lonesome, kesunyian. Lonely ni like beza, jadi lonesome ya. Jadi bila orang bagi perhatian, ibarat tadi lah kan, saya selalu tengok juga, kalau kita tengok nampak ni benda ni kan, bila orang bagi perhatian, mulalah caring. Ya. Walaupun dah berusia 50-60-an. Yang itu lagi angau. Nak banding yang belasan tahun tadi. Yang muda-muda ni dia banyak pilihan. Bangsa dia NL 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Okey. Tapi bila dah berusia tu, tiba-tiba datanglah tampan, gagah, perkasa. Dia fikir macam itu, tetapi sebenarnya dia tu tempang, gagah, perkosa. Ya. Jadi tujuan dia memperkosa minda mungkin ya, menodai akaun. Ya, dia tak pandang macam tu. Jadi dia take care kan, awak apa khabar gini. Itu saya kata penggunaan dia tadi itu menyebabkan hati itu berubah ya. Jadi kenapa umur macam itu? Sebab pada saat tidak ada sesiapa mahu mendengar dan tiba-tiba ada orang yang segala keluh kesah. Perempuan ni kadang-kadang tahulah cerita kucing beranak, benda-benda yang tak relevan dalam hidup lelaki ya. Lepas tu benang nak beli, nak cucuk benang kat mana. Ini lelaki dia tak masuk akal dia. Masuk kan, pergi beli kan, lepas tu ada tak saiz 6, ada gini, try tak jadi beli kan. Pelik lah dunia wanita tu kan. Itu boleh menimbulkan stres semuanya tu. Itu boleh menimbulkan, bukan stres lagi, kadang-kadang rasa tak nak hidup pun ada yang tu tau. Bukan nak mati, tak nak hidup. Jadi macam mana dia boleh dipengaruhi? Dia slowly, perlahan-lahan, sehingga mendapat kepercayaan, dan pada masa itu pembelotan berlaku. Ni simple je saja. Dah lama kenal kan, katalah dah lama kenal 2 jam misalnya ya. Lama lah tu 2 jam kan. Lepas tu awak sayang saya tak? Perkataan sayang lah satu yang sangat kuat dalam dengar telinga perempuan ni. Kalau dengar sayang ni tengah malam pun, ujung tu 3 batu pun, saya sayang awak. Itu lagu The Power of Love. Power kan. Dia punya power tak ni kan. Baik, bila cakap tu je, sayang ni, awak belanja gambar awak. Ni perkataan operative wordnya lah belanja gambar. Kalau tak tahu apa belanja gambar tu, pergi tanyakan kawan lah. Dia minta gambar, bukan gambar visa umrah ya. Tidak
Kan? Bukan. Visa haji ni tak ada. Nah, dia nak gambar yang tanpa surat benang. Bila cakap tanpa surat benang ni maknanya tidak berpakaian lah. Jangan ingat kalau orang tu ada benang seurat je. Seurat benang tu maka okey lagi tu, boleh kan? Dia pakai seurat benang, dia pakai toilet good morning, okey lagi, banyak urat benang je tu kan? Tidak. Jadi bila kata belanja gambar ni makna hantar gambar dalam pos-pos menggairahkan tanpa pakaian. Kan? Lepas tu perempuan ni selalu cakap macam ni. Ini kes sebenar ya. Dia cakap, awak belanja gambar, hey gatal. Ni confirm dapat. Pasal respon dia tu, gatal. Mengada-ngada lah kita sebut. Confirm dapat. Mengada-ada. Tak, memang dia nak tengah test market. Dia pun tengah test market. Minta maaf cakap ya. Saya jangan rasa saya cakap ni menghina wanita sebab apa? Sehebat-hebat lelaki yang boleh jadi nabi, boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi angkasawan, dia tetap lahir daripada rahim seorang wanita. Okay? So I understand that. So semua saya cakap dalam konteks ya. Yang tadi tu, awak sayang saya tak, belanjalah gambar. Gatal confirm dapat. Berbanding dengan awak belanja saya gambar, kau dah gila, kau nak mampus. Contohnya dia cakap bahasa kasar tu. Sebab kat luar tak dia cakap kamu nak maut, nak jumpa sakratul maut. Tak ya, dia cakap macam tu. Contoh spesimen, minta maaf kalau bahasa saya sedikit kasar, tapi itu kat luar. Kau dah gila? Sewel nak gambar-gambar bogel ni? Yang ini confirm selamat perempuan tadi. Dan dia takkan bagi. Mana kena yang maki-maki itulah. Yang maki ni daya rintangan dia tinggi. Dia tahu kesan, dia tahu resistance, dia tahu dari segi sudut religious, dari segi sudut moral, dari segi civic engagement dia tinggi. Jadi sebab itu dia kata kau dah gila. Kan? Okay. Kalau jenis yang sikit je lagi nak dapat, cakap macam ini, sambung dia, tak apalah, saya ingat awak sayang saya, tapi macam real aja. Tak, ini saya mewakili kan? Saya tidak mewakili Persatuan Petualang, tapi Persatuan Pejuang maruah lelaki. Okey. Jadi bila cakap macam itu kan, dia cakap tak apalah, saya ingat kat mata saya awak lah yang pertama, tapi rupanya kat mata awak saya yang terakhir. Sentap bila dengar macam itu. Dia tanya depan-depan ni, kalau kena macam itu kan. Dah lah tampan. Contoh tampan. Kalau yang macam itu lain ya. Okay. Macam ini. Bila cakap macam tu dia makan dalam tau. Jadi nak tak nak, tak mau kehilangan, akan buat, akan dapat gambar tu. Jadi mulai sekarang cuba praktis lah Kalau dia ada minta belanja gambar je, sergah je, seringaikan sikit. Kalau tak pun cakap awak belanjalah gambar awak dulu, saya nampak muka, confirm. Lepas tu dia tak contact lah perempuan tu lagi. Kemudian jenis sapu account, benda yang sama, asasnya sama, lakonan tu kena mantap. Saya minta maaf lah tak dapat jumpa awak tadi sebab memang nak pergi, tapi kereta saya tayar pula pancit, bocor, pecah. Ni kali pertama dating ni, hati dah beli kan, jiwa dah beli. Sekejap lagi, alah kenapa tak cakap tadi, tunggu 2 jam. Mula-mula tadi Ali setan, Ali beruk kan. Ali setan tu kan marah-marah, tapi bila kawan tu telefon, minta maaf tak dapat jumpa tadi. Kita 2 jam menunggu tadi. Bukan, I memang nak datang, rindu. Ya. Lepas tu, tapi kenapa tak datang? Tayar pancit. Habis tu kenapa tak repair? Bukan tak mau repair, hari tu duit mak saya nak pakai untuk sakit. Apa tak cakap? See, that's how they clean up your account. Apa tak cakap? Berapa sangat tu? Alah 2,000 je tayar. No, cakap lah, kita boleh tolong. See? Cuba cakap dengan lelaki. Cuba ustazah kan, ya? Tanya orang perempuan ni, peserta perempuan kita, penonton-penonton, cuba tanya kat lelaki, awak selipar kita putus, ada dia cakap, berapa sangat lah selipar tu, saya boleh tolong? Tak ada. Benda kecil pun tak boleh jaga. Tengok. Lelaki dia sifat dia lain kan. Tapi kalau perempuan tu senang untuk dia dapat akaun dia. Nak yang dah berumur tadi, pertanyaan asal ustazah, ini agak lebih mudah. Sebenarnya yang berusia lebih mudah. Yang berusia tu lebih mudah sebab perhatian tu dah kurang ya. Jadi maknanya tidak ramai attention lah, kita sebut. Tidak banyak attention terhadap dia nak attention wanita pada peringkat apa umur pun nak attention. Tapi bila ketandusan attention ni, anasir-anasir yang macam tengok tu, ni memang jahat muka ni kan. Dia pun masuk, memang kenalah kan.
Tapi jangan tengok pada rupa. Ada orang rupa jahat tapi baik. Ada orang rupa baik dan memang baik lah. Dan memang baik. Dia dah risau lah kau kena kan. Ini dan tanggungjawab kita lelaki juga untuk sama-sama mempertingkatkan kualiti kita. Baik, saya setuju itu. Okey, jadi kepada penonton-penonton, pelayar-pelayar, kita sebut pelayar-pelayar lah ya, surfing di digital ini, jadi teruskan menulis, teruskan memberi pandangan, boleh lontarkan pertanyaan dan kita masih banyak lagi isu-isu yang kita nak bincangkan hari ini. Luar biasalah kita punya perbincangan secara terbuka, telus, dan mungkin kita banyak dapatan-dapatan. Jadi jangan lupa share lagi kepada kawan-kawan yang lain, belum terlambat untuk mengikuti perkembangan kita. Jadi kita kembali kepada Umi Ros tadi daripada perspektif psikologi lelaki, ya tadi. Yang sekarang ni perspektif daripada psikologi wanita yang umur 50-60 ni boleh terjebak juga dengan jerat cinta dusta palsu. What happened? Cik Kamal tu Cik Kamal tu tadi cakap pasal psikologi perempuan. Bila pula dia cakap pasal lelaki, dia cakap bahasa je, dia menggunakan ayat lelaki, tapi dia tengok kepada psikologi perempuan. Dan memang betul apa yang Cik Kamal sebut tu tadi tentang ketandusan tadi. Ketandusan dia bukan ketandusan ketandusan kasih sayang tu tadi. Dia panggil, dia bukan panggil attention seeker lagi dah kan. Dia suck all the energy. Dia tarik semua energi ni bila dapat satu ayat yang cukup lembut, yang bukan lembut-lembut sangat pun kan, tapi just nak bagi lunak. Tengok orang lelaki juga yang boleh cakap. Perempuan tak kerti cakap ni. Saya pengkaji ilmunya. Kan kebetulan. InsyaAllah. Saudara Kamal, tata bahasanya dan kosakata tentang perempuan itu begitu hebat. Saya kecil-kecil dah makan kamus dah, Ustazah. Makan kamus. Makan kamus. Cik Kamal, memang ayat Cik Kamal tu memang sesuai, memang betul-betul. Dan dalam masa yang sama kan, kita kena tengok juga di kalangan perempuan ni, dia nak fit in dengan kawan-kawan dia yang lain. Dia nak fit in, maknanya ada kawan aku yang sana sama bayar, tapi kenapa dia ni ada boyfriend, kenapa dia ni ada pak, ataupun ada somebody, ada orang yang sayang dekat dia, ada saham, ya. Tengok, itulah yang Umi cakap Cik Kamal pandai sangat dalam bahasa-bahasa ni. Saya menguasai ilmu saya, bukan bahasa. Tapi kat luar dia cakap macam tu kan, nak tengok ada saham lagi ke tidak. Dia nak tengok, dia nak test the market, sama ada dia masih lagi punya saham atau tidak. So sebenarnya yang perempuan lacking tu adalah dia ketandusan perhatian. Kasih sayang tu kadang-kadang tak ada sangat pun tak apa, yang penting tu diperhatikan. Dan apa saja selepas diperhatikan adalah bankrupt habislah. Selepas tu apa saja dia bagi, maknanya orang lelaki ni minta apa sajalah dapatlah, insya-Allah. Gitu je. Kalau orang perempuan tak banyak pun dapat that attention tu yang dia perlukan, dan dia boleh fit in dengan kawan-kawan yang sama level saham dengan dia. Cantik lah tu. Baik, jadi kalau yang untuk anak-anak muda tadi yang terlibat dengan kes-kes ini, masuk ke rumah-rumah pemulihan dan sebagainya, saya rasa itu memang sekarang ni kira macam biasalah. Tapi untuk yang berusia 50 tahun ke atas dan terlibat dalam perkara-perkara begini, ke mana mereka harus mengadu? Dan biasanya mereka juga tidak mampu nak mengadu sebab dah berusia 50 ke atas pun kata orang tipah tertipu. Selalunya kat tipah macam ni kat tipah ni takkan buat report. Dia bila yang berumur dia tak buat report ya, kerana dia takut orang, kau ni ada ke orang nak jatuh cinta dengan kau, macam fitnah tau, padahal dia jadi mangsa. Jadi disebabkan itu dia tak dapat suaka undang-undang, dia tak dapat tuntut duit dia apa semua ya. Sebenarnya tak kisahlah kalau umur dia pun katalah dipanjangkan umur dia tu 103 kan, dan masih lagi menjadi mangsa, sila datang buat laporan secepat mungkin kan. Tapi maksudnya maknanya tak kira umur, sebenarnya kita boleh buat laporan apabila isu scammer tadi kan. Betul. Bila dia benda-benda nawak ni, kata gua, saya dengar macam saya orang Terengganu kan, nawak tu kata kan, banking. Jadi jadi ceritanya berapa umur walaupun muda ke, walaupun dah berusia,
kena buat laporan, jangan rasa malu. Bila tak buat laporan, kita sebenarnya memberi keyakinan kepada penjenayah untuk meneruskan aktiviti dia pada sasaran yang lain. Itu satu peringatan yang sangat baguslah. Okey, teruskan. Okey. Nak tahu apa lagi Ustazah? Saya kan cakap kan Umi, saya tadi Tak, saya nak tanya. saya dengar tadi Umi cakap tadi kan. Apakah tindakan-tindakan yang sudah berlaku? Yang sudah berlaku, kalau dah berumur tu kan, belilah tasbih ya, counter ke ya, ya, yang ini bukan tergelincir lagi lah, terbabas ya. Tapi ada harapan lagi untuk kembali ya, bermula semula. Cuma baru-baru ni saya ada minta sampaikan di parlimen, sebab kita bercakap tentang mangsa kena scam, tetapi tidak ada suara untuk meminta pihak kerajaan ya, mempertimbangkan mekanisme supaya mangsa mendapat balik wang yang ditipu itu. Tidak pernah. Apa contoh mekanismenya? Ini yang tak wujud ni. Jadi saya suarakan kepada seorang ahli parlimen, dan keesokan harinya dia suarakan dalam parlimen, dan 2 hari lepas tu jawapan telah diterima. Kementerian sedang meneliti cara supaya ini berlaku. Kalau tak, dia kena scam dah. Satu hal, umur 75, duit nak beli Polydent pun tak ada. Dah rompong macam itu, duit pun tak dapat. Jadi macam mana cara nak dapatkan duit balik ini sedang diusahakan. InsyaAllah kalau peringkat polisi perbincangan sebagainya mungkin ambil masa 2 tahun, tetapi setidak-tidaknya itu satu sumbangan yang boleh saya beri kepada mangsa macam ini untuk dapatkan. Itu dari segi duit, Tapi dari segi bimbingan psikologinya, kita ramai kaunselor kat Malaysia ni berdaftar, ramai. Yang tak berdaftar lagi bersepah kan. Kontak lah. Tapi kita pasal kita budaya timur kita ni tak baik cerita aib orang. Itu patut kita pegang, cerita aib sendiri kan. Kat kaunselor apa ada masalah kan. Cerita minta bantuan ke kawan rakan pembimbing ya, masuklah kumpulan berzanji ke kan, kompang perempuan marhaban ke kan, sambil-sambil membawang, kita boleh cerita baik semula. Takkan kita nak buat satu rumah perlindungan bagi mereka yang berusia, rumah pemulihan bagi yang berusia 60 tahun yang kena scam kan. Masuk ni guru besar ke tidak mangsa, aku tamparkan juga dengan umur macam ni. Jadi tak bersesuaian ya. Tetapi hakikatnya memang ada orang yang berusia begitu yang menjadi mangsa, maka kita bimbing dari segi mendapatkan balik apa yang dihilang, kerugian itu, dan memberi dia kepercayaan untuk meneruskan kehidupan walaupun kualiti kehidupannya terjejas. Satu soalan untuk Cik Amal. Sorry ya, jadi moderator. Dua moderator ni. Okey, teruskan. Satu soalannya, orang perempuan ni especially bila dah meningkat usia ni, dia makin ada rasa malu tu. Sebab sekarang anak-anak yang muda ni dia tak malu nak buat apa saja. Yang berusia ni dia kena scam sehingga dah habis duit dalam bank pun masih lagi dia tak boleh come forward tu. Macam mana nak buat tu Cik Aman? Ini sangat banyak. Kadang-kadang ada anak dia orang kontak saya, mak dia tengah kena scam, dia cakap dengan mak dia tak percaya. Mak sampai gadai rumah buat pinjaman ratus ribu apa semua sebab ada seorang yang, "Hi, my name is John, I'm an engineer, I'll be in Malaysia, I would like to get to know you together." Benchmark kita kan Mak Saleh kan. Jadi kalau ada dapat kawan Mak Saleh pula kata kan, sign awak happy. Padahal itu adalah kecurian identiti. Depan mungkin gambar John kata. Di belakang itu kebanyakan yang scam jenis ini adalah Nigerian scam kita panggil so dia menggunakan tu. Kita ingat tadi, "Hi, my name is John, I'm an engineer." Rupa di belakang tu, "Hi, my name is John, I'm an engineer." Ya. Okay. Sebab dia guna gambar orang lain. Tapi saya suka tahu gambar saya tak pernah orang scam lagi. Ni. Mungkin sebab boleh check kan. Okay, jadi ini satu masalah kecurian identiti yang sedang dikawal selia ya. Itu ada atas tak sekarang? Ada. Ya, kecurian identiti itu masih bukan itu saja, kesnya makna menggunakan wajah orang lain kan. Okey, tentang cyberspace dia ada satu yang unik ya. Dia ada kurang kawalan pada tempat-tempat tertentu kerana itulah hasratnya
dunia tanpa sepadan, menembusi awan pengetahuan itu ya. Jadi ada benda-benda yang tidak ada sekatan seperti penapisan misalnya. Dia bukan macam kuku ya, ada 3 filter ya. Jadi kalau saya cakap macam buat iklan pula kuku kan. Lagi satu kowe ya. Jadi seimbang lah, cakap kuku kena cakap kowe. Lepas ni ada penaja Ada baru. filter kan. Harap lepas ni rancangan ni ada penaja ya, daripada kowe kan. Kita orang pun boleh menyanyi sebenarnya ya. Okey. Jadi tapisan tadi kurang. Jadi benda-benda ni yang selalunya menjadi sebahagian daripada kitaran masalah atau cabaran kalau kita nak lihat. Cumanya kita punya adab kalau boleh kita memikirkan masalah tu secara berpanjangan. 25 tahun fikir masalah. Jangan fikir pasal macam mana nak selesai masalah. Kita tangguhkan kepada generasi yang akan datang. Ini masalah yang utamalah. Jadi Tapi soalan ni belum jawab lagi. Apa dia? Macam mana orang perempuan yang dah berusia ni dia nak willingly come forward untuk menyatakan yang dia dah terjadi kepadanya dan dia tidak mahu orang lain terjadi kepada orang lain. No, kita boleh buat secara siluet misalnya. Umi Bangla Ustazah juga familiar dengan dia. Apabila kita menggunakan mangsa sebenar yang survivor ini, maka kita ambil gambar daripada belakang, dia menceritakan naratif. Kita boleh keluarkan audiobook dalam bentuk pod ke misalnya podcast, di mana dia bercerita sendiri, interaksi dengan rumah pemulihan, mengatakan ini berlaku pada dia. Belakang taruhlah muzik yang sedih sikit. Masa makcik umur 64, makcik tengah makan-makan, kopas bendek, tiba-tiba ada terima panggilan neng. Itu juga salah satu program awareness yang kita Awareness boleh boleh. Sketsa dalam bentuk sketsa apa semua kan. Masa dia cakap, masa saya tengah potong bawang, jeng, memang orang tak dengar ya. Nahu dia tu penyampaian kena ada. So apa lagi dia boleh buat? 15999 misalnya perkhidmatan itu dia boleh dapatkan dan mendapat 1599 ya. Bagaimana dia nak buat. Begitu juga sekarang ni online. Kalau misalnya dia tidak berapa celik IT, maka boleh terus pergi balai polis untuk buat laporan ya. Di situ dia akan diberi keutamaan. Tak ada masalah. Cuma nak ke depan tu barangkali ajak best friend lah. Selalu perempuan ni dia ada best friend. Setiap wanita ni dia ada best friend. Kalau tak ada, makna tak tahulah dia kawan dengan Sakinah ke kan. Sakinah ni nama moyang saya. Dah meninggal lama dah. Jadi maknanya orang lain tak nampak, dia seorang je nampak. Selalunya ajak kawan pula bila dengar, janganlah engkau tu lah aku dah pesan banyak kali dah kan, berbuih-buih mulut aku, telan fake buku apa semua, kau tak mau dengar. Tak payah. Kalau dia dah tu okey tak apalah, kau nak aku tolong ke. Selalu perempuan very supportive berbanding lelaki kalau kena bodoh kata, memang kena kompom. Perempuan dia lain, dia sanggup tolong apa semua. Emotional support antara perempuan dengan perempuan itu lebih tinggi daripada lelaki dengan lelaki kan? So kat mana nak dapatkan tadi grup marhaban tadi ke kan? Kalau Umi pun tengok bila pergi katalah pasar malam ke kan, tengok kawan-kawan tu dekat jendela ni, dekat tingkap ni kan, menong jauh. Dah kosong dah kan, macam ayam sapor tu, makna ada masalah tu. Tanya dia apa kan, apa masalahnya, boleh tolong ke apa semua Sebab itu mereka manusia ini memang hidup bersosial seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun tu, mana al-insan madaniyun bitaba', dia bertamadun itu dengan cara tabi'i manusia. Jadi kita tak boleh hidup seorang-seorang. Jadi program yang kita lakukan hari ini ialah supaya banyakkannya mereka merasakan mereka bersendirian. Ini bukan masalah unik seorang dalam dunia kena, ramai orang lain pun kena. Jadi janganlah malu. Lepas ni agaknya kena ada kumpulan yang pernah di scam. Kita buat WhatsApp mangsa scam. Ni ada. Ada sebab bagi saya, walaupun kita bunyi macam lawak sebenarnya kan, tapi seriously mereka memang tak tahu nak pergi ke mana. Nanti kita cakap dekat YB tu lah, begitu buat talian khas bimbingan kepada ni ya. Orang lain tak buat pun bagus juga. Saya rasa idea itu yang kita perlukan di peringkat government state Selangor. Apakah yang boleh dilakukan dalam bulan puasa di negeri Selangor? Hotline bantuan ya, antaranya sokongan emosional, sokongan panduan macam mana buat report bagus. Saya rasa itu idea yang sangat bagus. Jadi benda hari ini kita berbicara tentang bagaimana nak mencegah ya. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengubati. Orang Arab sebut al-wiqayah khairum minal ilaj.
bunyi Quraisy. Quraisy kat situ. Dia punya idgham tu ada. Itu maksudnya program pencegahan. Sebab tu kita sebut tadi advokasi dan sebagainya. Tapi dah berlaku. Sudah berlaku, menangis tidak berlagu. Jadi ke mana hala tuju? Jadi apa ya nasihat Puan Ros ya yang telah berkecimpung saya rasa puluhan tahun dalam isu-isu ini, isu-isu sosial, isu-isu masyarakat, dan saya percaya tidak akan habis-habis. Tidak akan habis-habis ya. Kemudian kalau saya kata kalau pemulihan ni kita selalu sebut beginilah, saya malu, saya menyesal dan sebagainya. Dalam hadis disebut al-khata'un khairun nas al-khata'in. Sebaik-baik manusia al-khata'un, yang melakukan kesilapan ya. At-tawwabun, mereka kembali ke pakal jalan. Kemudian banyak lagi ayat-ayat lain yang menyeru kepada taubat yang disebut sebagai, Allah sebut dalam hadis kudusinya, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu ghadabi, mengatasi rasa murkaku kepada hamba-Ku. Itu yang kita kata ruang-ruang untuk kita masih lagi boleh memperbaiki diri. Apa pandangan Puan Ros? Saranan dan juga nasihat. Okey. So agaknya ini sebagai penutup kita lah ni kan. So Umi menyerulah kepada masyarakat terutamanya dan kaum keluarga, terutamanya ibu ayah, sekiranya berlaku sesuatu kepada anak-anak remaja kita. Ini Umi bagi pihak anak-anak remaja lah, sebab di Raudatul Sakinah usianya 12 hingga 25 tahun. Okey, berlaku sesuatu yang di luar dugaan, yang sebelum-sebelum ni tak pernah imagine pun. So cari jalan penyelesaiannya dengan nombor satu, Umi kata, Umi dah sebut juga tadi, sama ada bertanya. Kalau tak boleh bertanya, carikan seseorang untuk untuk membantu, dan jangan ambil jalan singkat untuk memudahkan, untuk tutup mata masyarakat je, atau tutup mata keluarga, tutup mata masyarakat. For the sake for the other people. Yes, kita kena balik kepada agama. Sebab agama lah yang mendidik kita untuk kita jadi orang yang bermanfaat, yang dengan dua nilai itu tadi, menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi khalifatul ard yang baik. So di mana kita di sini? So kita buat silap, dan this is not the end of the world, bukan pengakhiran dunia. Maka kita akan kembali seperti mana yang disebut, Allah sangat sayang kepada mereka yang bertaubat dan yang mensucikan hati. Hari ini kita buat silap, dan orang lain semua buat silap, termasuk kita pun buat silap. Kita balik kepada Allah, cari jalan penyelesaiannya melalui ruang-ruang yang ada. Kalau masalah sosial, boleh datang ke Raudatul Sakinah. Ini bukan promosi lah kan, tapi nak bagi tahu ada tempat-tempat untuk membantu anak-anak mereka, memberi ruang dan ruang kedua untuk mereka bangkit menjadi hamba Allah yang baik. Di mana tu boleh cari, ada banyak, Darwadah, ada Raudatul Sakinah, ada banyak lagi tempat-tempat yang lain tu. Kawan-kawan kita, kawan-kawan Ariqab kita di bawah Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Dan dalam masa yang sama, jangan pernah putus asa dengan apa yang terjadi ni. Sebab kalau kita berputus asa, anak-anak kita lebih-lebih lagi tak nak, tadi macam tadi apa, tak nak hidup dengan nak mati. Sama ada nak mati ataupun tak nak hidup. So kita nak yang tu ke, atau kita nak membela generasi masa depan kita untuk terus menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Okey, la taqnatu min rahillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan masih panjang, sentiasa pintu taubat itu terbuka. Jadi bagaimana pula pandangan daripada Encik Kamal sendiri dalam kes-kes yang sudah tu dah sudahlah kita sebut. Yang masa hadapan itu bagaimana kita kata dalam era yang kita sebut sebagai digital itu sekarang ni lah macam batu pisau tadi. Yang memilih itu kita nak pilih baik atau buruk. Apa saranan dan nasihat? Leadership, dia berkenaan dengan kepimpinan, ya, krisis kepimpinan. Sama ada kita perlu lihat ini dalam nafas yang lapang, ya, berlapang dada. Ada ruang-ruang penambahbaikan bagi leadership di setiap peringkat. Katalah daripada rumah, daripada abang dia, kakak dia yang lebih tua, ya, ataupun ibu bapa penjaga. Kemudian kita pergi pada leadership herd punya mentality, ya, iaitu kemasyarakatan di keliling, ya. Kemudian kita pergi kepada pembuat polisi dan dasar, ya. Kita pergi kepada pemimpin. So leadership ini perlu authentic, perlu tulen, ya, bahawa kita mahu menyelesaikan masalah. Dan kita perlu ada satu rangkaian pemikir
ataupun idea bank. Kebanyakan orang di luar ini, insyaAllah ya, ada yang lebih baik daripada kita, Ustazah. Betul Umi ya? Tetapi mereka tidak mempunyai ruang untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kan, kerana dia bermula dengan malu dan tidak mahu meneruskan niat baik dia. Kan? Separuh orang tengok senang kita sampaikan pendapat kita pada pemimpin kita misalnya, tetapi anda juga perlu lihat selama 20 tahun barangkali bergelut dalam lumpur tu untuk sampai ke peringkat yang ini. Sebab orang ingat, dia ni senang kabel. Tidak. Untuk sampai ke reputasi itu, anda mengambil masa, berkorban, terkorban dan dikorbankan. Kan? Setuju. Jadi kalau kita ada satu idea bank, ya, barangkali ia boleh dibuat di sana tu satu isu, apa penyelesaiannya. Sebab kita melihat dengan objektif, ya. Ini isunya, ini penyelesaiannya. Okey. Ini fakta, masalah, solusi. Kita melihat dengan objektif. Di mana tidak ada unsur atau value perasaan atau sentimen di situ. Ini yang penting. Kerana masalah ni akan berlaku pada semua. Sekarang kita generasi alpha, kemudian beta, Charlie, dia akan berlaku dan terus berlaku kalau kita tidak mahu mengambil manfaat daripada tragedi yang telah menimpa. Dia satu tragedi yang sia-sia kalau tidak ada satu yang boleh kita belajar yang baik darinya. Kedua, dia berkenaan dengan kejituan kita. Kalau kita menyangka bahawa cukup untuk kita membuat kebaikan menuju akhirat dan meninggalkan dunia secara keseluruhan total, maka keseimbangan itu, dinamik itu perlu barangkali kita buat postmortem balik lah, kerana dia adalah keseimbangan kedua-duanya. Ketiga, modal insan. Umi adalah satu modal insan, Ustazah adalah modal insan, ya? Dan kita teruskan program-program yang baik, yang bermanfaat ini. Minta maaf cakap lah kan, saya sangat suka macam ini, acara macam ini, sebab ini majlis ilmu. Kita tengok pun di Selangor ni ramai yang haus ilmu, dahaga ilmu. Ni ada yang terpacak ni 2 jam dah. Ya, betul. Pasal ya Allah Kamal, Masya Allah, ya, contoh ya, contoh subhanallah, bila tengok Umi subhanallah kata misalnya kan, contoh kan, tengok Ustazah pula astagfirullah, ya misalnya ya. Contoh kita gua ni, sahabat-sahabat kita ya. Jadi saya gembira dengan ini kerana 2 jam tu melekat. Kejap lagi dah habis. Inilah dia orang ni sampai 2 jam tak gerak kan. Kebah-kebah semut-semut, kerengga pun ada kadang-kadang ya. Baik. Ini yang baik yang terus kita harus lakukan. Kita tidak boleh kedekut untuk majlis ilmu. Pada kebiasaannya, minta maaf ya, kadang-kadang harga makanan lebih mahal daripada harga ilmu. Ya, betul. Ya, jadi inisiatif yang dibuat pada hari ini yang sekarang saya sedang hadir, ya, saya fikir saya perlu ucapkan tahniah kepada Jawatan Sukan Menganjur, ya, kepada YB, ya, kerana tidak ramai yang mahu terlibat dalam membina tamadun kemanusiaan dan bangsanya. Ini salah satu daripada acara. Begitu juga peserta-peserta ribuan yang berada di depan kita ini. Satu wakil 1000. Satu ni tu. Betul. Ini wakil daerah. Ini Kelang, ni daerah Shah Alam ni ya. Dengan yang tak nampak depan ni. Ini bukan datang kena paksa ke depan ni? Angguk. Dia kata tak ya, macam ni ya. Tak adalah dia orang bagus. Dengan kat rumah yang duduk melekat ni semua, ini yang kita nak cari, kualiti ini ya. Sedangkan ada pilihan yang lain tapi nak dengar ilmu. Jadi kalau ada rangkaian ni antara kepimpinan kita ya menyediakan platform ini, maka masyarakat memang dahagakan ilmu. Yang tak dahagakan ilmu ini adalah orang ramai. Apa beza orang ramai dengan masyarakat? Masyarakat walaupun mempunyai perbezaan ideologi, perbezaan kenegerian ya, tetapi mempunyai matlamat yang sama. Orang ramai dia mempunyai perbezaan dan tetap berbeza sehingga ke akhirnya. Jadi juga kita ingin membantu sama-sama dalam mengurus masalah dan risiko masalah sosial di Selangor. Dan ramai talent-talent, modal-modal insan yang berada di Selangor, dan ini boleh diketengahkan atau diteruskan benda-benda yang baik ni macam kita tengok 31 sambutan tahun baru misalnya. Iya, tahun baru Disember. Selalu Selangor ada ramai-ramai di ambang tahun baru tu, ada zikir ramai-ramai, ada selawat ramai-ramai ya.
salah satu daripada kedahagaan manusia, kita tidak boleh fikir hanya okey malu nak buat. Kenapa malu nak buat? Kadang-kadang saya heran juga, untuk membuat kebaikan orang merasa malu, kan? Jadi teruskan benda-benda baik. Budak-budak pula kalau dia suka muzik, barangkali kita boleh bawa dia kembali kepada asasnya, iaitu gambus contohnya, kan? Jadi dia tahu gini. Ini kita jangan guna pendekatan ni, kita tidak. Remaja pada hari ini adalah remaja yang berbeza daripada zaman 60-an. Yang peliknya ni, orang yang hidup zaman 60-an tu, dulu dia tak adalah, dia lagi teruk lah, tapi sekarang dia jadi konservatif. Kau jangan buat situ, kau jangan buat. Itu bukan caranya. Caranya lah, dulu pakcik pun lagi teruk daripada kau, hancur. Ni yang pakcik pesan. Cakap jujur lah, kan? Pakcik dulu pun apa tu? Apa nama dia? Pak Maun. Tapi sekarang bagi budak-budak ni, ini ke neraka jahanam kau duduk, dek. Dah budak masa dia Pak Maun, kan? Jadi guna bahasa sesuai, lidah yang bersesuaian, kan? Nasihat dengan betul, jujur, maka insya-Allah kita akan dapat. Secara realistiknya, yang terakhir, jangan bila kita buat maka 1000 orang akan berubah. Tidak. Tanyalah yang berpengalaman di kanan saya ni. Kalau seorang berubah, itu dinamakan kejayaan. Betul, ya? Betul. Seorang berubah ataupun itu dah percaya dah, kan? Dia kan? Ada bunyi tepuk, orangnya tak ada. Sebab ini daripada pengurus-pengurusan daripada rumah pemulihan. Oh, ya ke? Apa pasal daripada tadi dia tak tepuk? Mana dia tahu sampai ujung lah ke, kan? Tengok motif dia ni, kan? Bukan, Khusyuk. Seronok sangat. Itu alam dia. Tengok. Ini nak ni majlis ilmu tak ada orang keluar telefon buat Candy Crush, ini baguslah. Jadi saya ucap terima kasih bagi pihak diri saya sendiri sebab diberi peluang, kan, untuk bersama-sama dengan puan-puan yang ada kat sini lah. Surat saya pun tulis puan juga. Tapi kita jenis yang apalah salah puan ke, kan? Selagi dia tahu kita lelaki dah, kan? Kan? Yang penting macho lah, kan? Baik. Dan alhamdulillah hari ini saya digandingkan dengan orang yang hebat, ya, dari segi teorinya, amalinya, dan satu kebanggaan bagi saya berada di sini, berada dalam dewan ini bersama-sama dengan kita semua untuk menikmati halwa telinga yang berupa ilmu yang insya-Allah akan menambah lagi pengetahuan dan kefahaman kita terhadap satu isu. Okey, saya nak tanya kepada penonton yang berada di sini walaupun tak ramai, bagaimana rasanya? Bagaimana komen anda, bagaimana pendapat anda tentang program ini? Dengan terima kasih, kita baru sebut tadi, bagikan tepukan yang besar untuk saudara Kamal Effendi. Dan juga tak lupa sahabat karib saya, Puan Ros, ya, Umi Ros, Puan Rosmawati. Mungkin kita ingin dapat nak tanya, kan? Okey. Saya white bagi white satu jam. Saya bawa mic, saya bagi kepada penonton-penonton ni lah. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia pula ambil. Yang ini tengok handsome tapi tak ada soalan lagi ni, kan? Jadi kita biar dulu. Nasib baik, kan? Okey, ataupun ini saya panggil. Ada siapa yang nak bagi soalan? Atau tak, pandangan tentang program ini. Awak duduk depan memang jangan risau, tak kena. Biasa orang duduk belakang ni yang kena, ya. Okey, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajah binti Syafi'i. Pandangan saya tentang program ni satu program yang bagus, sebab saya sendiri pun dapat ilmu yang baru lah lagi tentang salah satu tadi pasal dark web lah, pasaran gelap yang kita tak tahu, dia punya bahaya tu. Okey, itu dari saya. Terima kasih. Nanti ambil cenderahati, ya, mana tepi sana tu. Yang tengah, apa komen awak tentang acara ni hari ni? Moderator baru. Ya, betul, tak apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya perkongsian ini sangat-sangat bagus dan perlu diadakan lagi. Kemungkinan ramai di luar sana yang mungkin kurang jelas lagi, mungkin tak sedar yang anak-anak mereka sebenarnya dalam bahaya. Kebanyakan ibu bapa dia lepas tangan. Jadinya dengan adanya program sebegini memberi kesedaran kepada ibu bapa,
Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada Adinda dan juga Seorang lagi wakil lelaki. okey. Saya tengok mula menyesal dia hadir ni ya. Sebab saya nak ulur mic dan tanya pendapat. Dia mula boleh tanya umur berapa tahun? telah mula menunjukkan penyesalan. Dia wajan. Baik. Bro, tumpang tanya je komen yang jujur ya kan. Okey, cuba bagi pandangan tentang apa yang kami bincang hari ini, apa yang dapat dipelajari dan terasa hati ke tidak, apa nak ajak gaduh ke, cuba komen je. Bagi saya program macam ni memang patutlah diadakan. Kalau boleh ajaklah ramai-ramai lagi. Penyampaian yang banyak manfaat dapat diambil. Siapa nama? Muhammad Rafiuddin. Umur berapa tahun? 15. 15 tahun. Tak jauh beza dengan saya ya. Umur tu tak berapa jauh. Okey, masya-Allah. Okey, jadi terima kasih kepada yang memberikan pandangan. Saya fikir pandangan yang sangat positif semuanya daripada semua orang. Jadi mungkin kita tunjuk Witi sebab ada permintaan ya, dia kata Ustazah tolong tolong bagilah sikit apa doa yang untuk keselamatan anak-anak juga zuriat dan sebagainya. Cik Su, boleh kita tayangkan sikit doa tadi? Doanya mudah sajalah, daripada yang paling terkenal itu ialah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ya. Surah Ibrahim itu ada di situ, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian kita boleh baca habislah ya. Itu surah Ibrahim ayat 4, surah Ibrahim surah 14 ayat 40 dan 41. Itu bekalan kita untuk penonton-penonton yang masih lagi belum meninggalkan lagi ya. Kita punya program pada petang ini. Saya dengan itu mengucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakallahu khairul jazak. Mudah-mudahan kita sebut sebagai semua yang berada di sini, yang berada di luar sana, diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan kemurahan rezeki, diberikan keberkatan umur ya dalam mengisi hidup-hidup kita. Sekian saja, terima kasih kepada penaja yang berhormat Ustaz Muhammad Zawawi Ahmad Muni, hal ehwal Esko Agama Jawatan Kuasa Khas, Jawatan Kuasa minta maaf ya, hal ehwal agama Islam, hal ehwal pengguna dan industri halal. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat dan juga tim daripada IDEA yang telah bersiaran langsung ya. Terima kasih banyak-banyak. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.